A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih atas jemputan. Jarang-jarang sempat berkunjung ke belah-belah sini. InsyaAllah malam ni Ana akan kongsikan sedikit yang based on yang diminta, dikaitkan dengan qadaya asasiyah dalam dakwah. Itu translation dia lah, qadaya asasiyah dalam dakwah. Macam mana Ana sebut sedutan tu sebab dia akan berbentuk sedutan lah. Dia katakan bincang kenapa maknanya nak full version dalam tempoh yang malam ni tak sempat lah sebenarnya. Saya faham mana ini adalah antum punya retreat, betul? Retreat, dan katanya ni daurah yang pembukaan dan sedikit perbincangan yang hopefully ada elemen-elemen yang mungkin mind setting sedikit dan sebagainya, insyaAllah. Okey, dan Ana diminta untuk relate lah dengan, sebenarnya bila sebut qadaya asasiyah dalam dakwah ni, dia dalam, kalau kita buka buku ni, ni Ana dah macam ni lah, lama ni. Ana beli masa ziarah Indonesia dulu. Ni jilid 1, ada lagi satu jilid. So kalau buka chapter ke-5 adalah tajuk ini, qadaya asasiyah dalam dakwah, dan Ana go through dulu dia punya subtopik apa ya. Dia ada mukadimah dalam tu, kemudian pandangan yang jelas, kesinambungan, pertumbuhan dan kekuatan, menjaga keaslian, perencanaan dan pengembangan, kesatuan pandangan, bekerja dalam lapangan dakwah, dan akhir sekali pewarisan dan regenerasi. So bila dikatakan qadaya asasiyah dalam dakwah ni, maksudnya ni antara isu-isu asas lah yang sebenarnya memang perlu dibincangkan sebenarnya berkaitan dengan dakwah. Of course kalau kita bincang benda ni sahaja pun 2 jam memang tak cukup. Untuk relate pula lagi, untuk disyarah dan sebagainya memang lagi tak cukup. So apa yang insyaAllah akan dibuat malam ni adalah untuk ekstrak beberapa poin daripada buku tu, dan kemudiannya hopefully dibincangkan sebagai refleksi kepada wakil dan medan amal kita lah, insyaAllah. So of course kalau perlukan bahan tu in full, dia kena set waktu yang memang daurah lah kot. Sebab ni mau kepada just nak relate ekstrak yang hopefully membantu dalam retreat ni kan, insyaAllah. Okey, so kita pergi pada poin yang pertama yang disebut, bukan poin pertama dalam urutan lah, sebab dia ada mukadimah, tapi lepas tu adalah pandangan yang jelas, pandangan yang jelas. Ana just highlight beberapa poin. Ana rasa kalau Ana tak syarah pun poin-poin ni sedia maklum lah kot. Ana harap lah, tapi kalau ada yang kata perlu pensyarahan, boleh beritahu. Dalam subtopik ini, salah satu poin besarnya adalah, ataupun dia punya essence dia adalah, kita perlu jelas tujuan di hujungnya apa, jalan nak sampai ke tujuan tu macam mana, dan karakter jalan tu bagaimana. 3 benda. So kita nak capai apa at the end of the day, dan nak sampai ke situ tu macam mana jalan dia kan, dan karakter jalannya macam ni pula. Now, kenapa benda ni penting, ataupun beberapa poin yang di-highlightkan. So dikatakan amat penting from the very first step. Dalam langkah pertama lagi, kita dah clear dah ketiga-tiga benda ni. Okay. Harapnya kita sedia maklum, jalan ni adalah jalan yang nak menuju satu gagasan yang cukup besar. Okay. Nature jalannya amat panjang, yang menuntut mujahadah yang cukup besar lah. Dan bila kita faham begitu, karakter jalan ni dia menuntut persiapan dan asas yang kukuh dan utuh. So itu antara poin-poin besar dia. Saya rasa bukan first time lah dengan benda ni. Okay. Now, natijah daripada memahami nature ini, InsyaAllah salah satunya ialah persiapan yang kita akan buat. So beberapa poin yang maksudnya, if kejelasan tu ada dari awal, InsyaAllah pertamanya hopefully keikhlasan kita akan terjaga along the way.
dan tidak akan terpesong. Maknanya kita dah tahu dah sebenarnya kita nak pergi mana, dan nature jalan ni ada hujan-hujan dia, ada orang kata apa ialah benda-benda yang either menyusahkan dia ataupun menarik kita keluar daripada jalan itu. So first, bila difahami daripada awal nak berjalan tu, oh inilah dia, hopefully dia membantulah untuk keikhlasan tu terjaga dan kita tidak terpesong. Kedua, dari awal lagi mood kita tu, kita ready untuk berkorban, mujahadah, dan dalam macam-macam yang akan datang nanti kita mampu untuk meletakkan priority. Priority ni dua benda lah. Satu, dalam konteks once kita berjalan, kita akan ada benda yang perlu buat, ada benda yang kita mungkin lebih minat nak buat, ada benda yang mungkin kita nak buat walaupun dia tak penting dan sebagainya. So itu satu priority lah, yang mana yang priority. Kedua, disebut juga dalam konteks ada benda yang perlu dibuat tu rupanya akan banyak. Oh ni pun kena buat, ni pun kena buat. So bagaimana nak memprioritikan daripada dalam macam-macam benda yang perlu dibuat. Sebab kadang-kadang ada benda yang perlu dibuat tapi ada benda yang lebih perlu dibuat ketika itu. So itu satu perbincangan. Seterusnya, bila datang cubaan, dugaan dan sebagainya, tak adalah terkejut kenapa pula macam ni kan, ataupun kenapa tak sampai-sampai ni. Sebab dari awal dah tahu memang jalan ni panjang, memang jalan ni mencabar, memang ada dugaan. Kalau anda baca buku-buku anda tahu familiar tak dengan word ni, macam dia kata jalan ni tak dihamparkan dengan permadani merah kan. Bila Ana cerita benda-benda ayat, Ana pernah guna ayat sebab Ana banyak dengan budak-budak IPT, budak-budak muda. Ayat tu tak difahami tau. Apa benda pemandangan ni? Sebab mungkin gambaran, tak tahulah gambaran siapa orang besar atau orang raja yang lalu pemandangan merah tu pun orang sekarang tak familiar. So Ana suka ubahlah phrase dia kepada benda yang dia orang lebih dekat. Ana kata jalan ni tak dihamparkan dengan weekend yang free. Baru dia rasa macam alamak, nak ke jalan macam ni. So sebab nature dia begitu, nature dia menuntun begitu. Dan bila bahasa macam tu baru, sebab bila dia kata nak ke jalan ni kan, tak dihampar dengan pemadam merah semua tu, semua macam okey, insyaAllah. Bila dia kata tak dihamparkan dengan weekend yang free, semua fikir banyak kali kan, nak ke tak join. Now, berkenaan dengan sasaran dan objektif yang kita nak capai, antara sasaran yang perlu dicapai antara lain adalah tertegaknya daulah dan khalifah. Sebab dalam contohnya kita kata dalam maratib amal dan sebagainya, dia akan ada milestone itu. So nature dia bila kita sebut benda tu dah menggambarkan besar dia. Dan maksudnya ceritanya bukan cerita satu generasi lah kan? Benda ni bukan satu generasi. So bagi orang yang dah mengharapkan dia join dan dalam hidup dia pun dah sampai ke ujung, itu bukan nature jalan ni. Maknanya hatta Nabi SAW pun kan, kalau kita bincang apa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi maknanya bila Nabi wafat, rahmatan lil alamin tu jauh lagi nak capai kan. So walaupun clearly misi tu misi dia, tapi perjalanan untuk sampai tu beyond umur dia, dan kita kata ratusan tahun pun tak sampai-sampai lagi. So itulah nature kita. So kalau kita mengidam dah sampai ke hujung dalam masa yang dekat tu, kita bermimpi di siang hari lah orang kata. Now, disebabkan itulah datangnya tuntutan sabar dan sebagainya. Maknanya whatever it is, whatever the case, kita mampu bersabar dan untuk teguh dalam jalan ini. Dan kalau kita faham jalannya begitu panjang, menuntut benda-benda semua itu, dan kita kena faham dia punya foundation dan asas yang perlu dibina tu memerlukan foundation yang kuat lah, supaya apa yang nak dibina kemudian tu dia tak jatuh. Tak tahulah familiar ke tak dengan words House of Cards. Pernah dengar House of Cards? Kalau orang main daun trope, kad trope tu kan, dia bina-bina jadi rumah tu, kalau kita jentik satu dia jatuh semua kan. So ada benda yang dia bina, tapi orang kata House of Cards tu dia memang very fragile lah. Orang terlanggar sikit je dia akan collapse. So kalau kita membina sistem yang begitu tu amat malang lah kan. Maknanya kita punya ramai dah kan, tapi once satu collapse, semua collapse. Dia tak kukuh. So bila kata-kata nak bina batu asas foundation yang kukuh tu, both merangkumi isu quality dan quantity. Dia tak cukup, tak ada quality ramai memang tak ada faedah, tak lama. Ada quality tapi tak cukup orang pun tak boleh nak sustain juga. Dan satu lagi ialah satu kemustahilan untuk capai level-level begitu
tanpa berjemaah. Now, sebelum moving forward, ada any point yang dirasakan first time dengar ke, pelik ke, perlu pembuktian ke, ataupun so far, so assumption Ana, so far masih ni recap benda-benda yang sedia maklum, betul ke? Ataupun ada word-word yang kat mana pula kena berjemaah ni, anything lah, sebab Ana tak kenal audience so Ana assume semua biasa dengar, tapi kod-kod ada yang perlu pensyarahan apa-apa. Semua okey? Okey, maknanya semua convince dengan benda ni. Okey. Now, bila realiti beginilah kan, kalau kita kata Imam Syahid Hasan Al-Banna dari awal lagi dia punya mengestablishkan sistem Hasan Al-Banna telah menulis satu risalah, yakni risalah Ta'alim, dan dalam tu kalau kita tengok dia gariskan 10 rukun bai'ah dan juga ada wajibat al-amilin ada 38 ke apa, tak ingat berapa dalam tu. Dan benda ni berlaku bila? Masa dia start nak establish katibah dalam ikhwan Dan daripada katibah tu lah akhirnya kita tahu usrah yang macam sekarang. Siapa yang first time dengar benda tu? Maknanya Al-Banna dia tidak bermula dengan usrah, dia bermula dengan katibah. Pernah dengar? Ke tak pernah? Baru teringat balik. Ceritakan. Oh, nak cerita panjang cerita ni. Okey, siapa tahu Hasan Al-Banna bila dia mula dakwah okey. Hasan Al-Banna berdakwah ni lama dah, daripada zaman remaja dia lagi. Kalau kita tengok kisah hidup dia dari zaman sekolah apa semua tu, dia buat macam-macam kelab apa semua untuk dakwah dan sebagainya. Cumanya bila 1924 bila khalifah jatuh dan dia jadi trigger satu benda yang macam kerjanya kena tegakkan benda yang cukup besar sebab dia masa dia hidup dia tengok khalifah tu officially jatuh. Sebelum ni macam usaha dakwah dia tu bersifat lokal lah, di sekolah dia dan sebagainya. So masa tu rasanya dia dah jadi guru di Ismailiyah kan. Dan 4 tahun lepas tu lah bila dia mencari siapa-siapa yang merasa jiwanya sama, dia berdakwah, dia ajak dan sebagainya. Sebab kalau tengok kisah dia pergi jumpa Syekh Azhar kan, semua kan. Tapi Syekh Azhar pun tak tahu nak buat apa dan sebagainya. So dia cari siapa yang ada idea yang sama. Akhirnya beberapa orang yang mempunyai jati diri yang sama itulah dia berbai'ah first time 1928. Kat situ lah officially Ikhwanul Muslimin Kalau kita tengok kat situ pun dia bermula dengan just tak sampai 10 orang, dan kita tahu sekarang dia bagaimana so itulah pentingnya terkumpul kualiti berbeza dengan just kita kumpul orang yang tak tahan lama Now, tapi daripada situ dia berdakwah sampai ke satu Mesir selama 10 tahun. Belum ada usrah-usrah lagi. Tahu ke? So, setengah orang kita ni kadang-kadang kita terbayang macam dia memang dari awal tu berusrah lah tapi dia berdakwah sampai kepada basically dah satu dekad lah kan dakwah tu dah dikenali satu Mesir dan ramai orang-orang yang kata jom kita sama-sama membina apa yang patut dibina. Dekat situlah bila dah ramai aktivis dakwah, penggerak dakwah ni, dia kata benda ni perlu bersistem. Hence kalau baca dalam risalah Manhaj, dia kata okey, dia punya timeline. Next dia akan buat risalah Ta'alim. Dia akan karang risalah Ta'alim. Kemudian dia akan kumpulkan semua penggerak-penggerak di sekitar Mesir ni satu tempat, buat makhayyam selama sebulan untuk lumatkan habis risalah Ta'alim tu. Dan kemudian masing-masing dah faham apa yang patut dia buat, balik ke daerah masing-masing, set up katibah di tempat masing-masing. Okey. Setiap katibah tu kalau kita buka risalah Manhaj, dia spesifik lah. Okey. Kalau baca risalah Manhaj dia bagi timeline, sebenarnya sebelum tu ada lagi. Dia kata tak silap apa first dia kata dakwah kita dah masuk ke fasa yang dah bukan kerja sampingan. So dia kata kena ada HQ. Di HQ tu kena ada full timer. Sebab masa Hasan Banna menggerakkan dakwah selama ni, dia masih pergi dakwah, lepas tu habis weekend tu dia akan jadi cikgu balik dan sebagainya kan. So dia kata kalau nak ke fasa yang seterusnya ni, especially mursyid dan tim yang terutama tu kena full timer lah. So dia kata kita dah ada HQ, dia pun dah jadi full timer, tim dia dah jadi full timer. Sekarang nak strukturkan satu Mesir pula. Itu yang dia kata dia akan buat risalah Ta'alim, dan kemudian dia akan kumpul semua penggerak ni, 1 bulan lumatkan tu mukhayyam yang panjang, balik semua establish katibah. Katibah tu basically macam usrah kita sekarang lah, cumanya unit dia 40 orang per katibah.
dan dia macam bermula petang atau sebelum maghrib tu dan habis esoknya. Dia macam kalau kita kata katibah itulah. Tapi itulah usrah mingguan dia. Usrah mingguan dia. Setiap minggu. Siapa nak macam tu? Usrah kita tu tak cukup 40 orang, tak menarik So maknanya cumanya kemudiannya kenapa berubah daripada katibah yang macam tu kepada usrah yang kita ada sekarang ni bila benda tu dah tak boleh bergerak begitu sebab memang the next wave of pemerintahan Mesir masa tu menangkap orang-orang ikhwan ni kan. So bila kumpul 40 orang ni nampak sangat lah. So dia kena kecilkan sel jemaah ni yang terkecil. So sebelum ni sel terkecil ni 40 orang. So katibah tu dipecahkan jadi usrah pula. Maknanya dalam katibah tu akan ada usrah-usrah kecil. Tiap-tiap minggu dalam usrah kecil, sebulan sekali baru kumpul satu katibah. Macam itulah sampai sekarang. Dan sebab tu dia jadi ada pemisahan. Sebelum tu semuanya dalam 40 orang setiap minggu tu. Mabitnya dan juga halaqahnya dan juga riyadahnya. Dia complete set. Sekarang dia dah dipecahkan jadi macam liqa mingguan di sini, riyadah sini dan bulanan kita masih sebut katibah qiyam tu. So dia jadi gitulah. Historically kerana tekanan tu lah. Tapi mungkin hikmahnya ialah memang struktur tu mungkin yang lebih feasible untuk tersebar ke satu dunia. Right. So itu penstrukturan dia dan dia kata kalau Al-Banna punya benchmark masa tu ialah once kita dah ada 300 katibah, kita dah sedia untuk menggegarkan Mesir. Maksud tu lah. Sebab dia berpandukan satu hadis walaupun dia kata hadis tu dhaif. Dia kata takkan terkalah 12,000 orang kata macam tu. Yang kualiti macam ni lah dalam hadis tu. So dia kata kalau 40 orang satu katibah, ada 300 katibah, dapat 12,000 ke? Betul ke darab? 300 dan 40 12,000 kan? So dia kata masing-masing set up. So sebab tu dia set katibah tu jadi exact 40 orang. So bila cukup 40 orang, orang yang baru nak masuk dia akan set katibah dulu. Cumanya interesting dekat situ kalau kita faham usrah tu dikumpul begitu, usrah tu hanya dikumpul oleh dia tak kumpul orang biasa, dia kumpul orang yang dah memang berdakwah. Faham? Sebab dia ajarkan dia jom dakwah, jom membantu umat dan sebagainya. Seorang berdakwah. So dalam dakwah tu kita kata kena struktur, dia kena diusrahkan Now, sekarang ni agak berbeza Kita ajak usrah untuk bagi diri dan sebagainya. Dan dia ada implikasi kenapa usrah dia orang macam tu, usrah kita macam ni. Sebab terkumpul dia orang tu untuk memperjuangkan umat, terkumpul kita untuk baiki diri sendiri kan. So kat situ satu perbahasan lah. Now, yang nak di-highlight kat sini ialah kenapa Al-Banna gariskan 10 rukun bai'ah tu dan kenapa ada 10 rukun bai'ah nak assume semua familiar. Tapi yang wajibat al-akh tu semua familiar ke? Apa yang belakang tu? Tak apa. Okey, tapi amalkan ke? Siapa yang amalkan benda-benda tu? Kau ingat apa? Yang kata jangan minum teh atau kopi tu kan. Medical check up ni kan, rutin medical check up. Kena ada apa yang kata macam bisnes ataupun apa yang kata sumber kewangan, walaupun dah ada kerja tetap kan ada sumber pencarian yang bisnes menyelesaikan lah, supaya tak bergantung. Kalau kerajaan kata berhenti dakwah, kalau tak aku cabut kerja, maknanya semua orang dah ada mampu berdikari. So kalau baca semua benda tu, memang kita akan faham dia nak readykan orang untuk buat kerja besar. So macam kalau kita cakap pasal kopi tu, macam kalau kita ni Ana ini tak boleh lah, Ana tak minum kopi pagi tadi, dia tak nak orang macam tu. Dia nak orang yang tak, kalau bahasa kita mungkin bukan sekadar kopi, Red Bull ke benda semua tu lah, maknanya benda perangsangan. Kesihatan benda ni, kalau bahasa Arab, bahasa Fusah lagi, tu apa lagi macam-macam yang kalau kita tengok. So satu muhasabah lah sejauh mana yang kita dah ni. Kalau kita nak kata 05 by right, kalau Al-Banna yang ni memang wajib lah semua tu kan, sebab dia nama wajibat al-akh amilin Yang lain sepatutnya menuju ke situ lah. Okay. Now, bila kita dah sebut benda-benda tu tu kita dah cakap from concept dan from historical jemaah ni bagaimana kita bawa relate kepada kita sekarang lah kita sekarang bila kita kata kita di Malaysia dalam konteks ikram siapa pernah tanya benda ni? Sebab teori kita duduk cakap lah, kita ni Marti Amal, Ustaziatul Alam, Rahmatul Alamin dan sebagainya. Betul ke Betul ke apa yang kita buat ni memang nak ke situ? Siapa yang diri dia sendiri tertanya? Okay. Ana bila deal dengan
adik-adik di IPT especially yang jenis vokal lah. Kadang-kadang dia tanya ni tau, dia kata macam saya tak nampak macam mana yang usrah yang kita buat tiap-tiap minggu ni boleh menyumbang pada satu benda tu. Valid tak soalan tu? Kat mana kaitan? Kat mana sumbangannya? Macam tak ada apa benda pun kan. Entah boleh jawab? Ke anak pun rasa macam tu tak? Kan? So sebab kita dah sebut benda ni, so betul ke? Satu lagi, anda kecil sikit kalau kita kata satu alam ni besar Asia Pasifik atau Asia Tenggara. Now Alhamdulillah, anak okay, anak bawa ni from perspektif personal dulu especially personal. Currently Alhamdulillah anak dalam barisan DPN lah, dan DPN ni being hanya Majlis Syura Tertinggi Jemaah di Malaysia kan. Kita akan lebih terdedah lah dengan serta-serta pembincangan yang kadang-kadang di bawah ni tak terekspos secara direct perbincangan macam kan. So contoh-contohnya perbincangan di level ini di Asia Tenggara, di Asia Pasifik. Now, nak buat satu reality dulu Kita ni lahir di Malaysia, dia jadi satu reality agak interesting sebab kita akan terus rasa satu comfort zone tau. Kita di Muslim majority country, Alhamdulillah kan. Pemerintah pun majority Muslim, semua Islam terjaga dan sebagainya. Tapi kalau kita zoom out ke Asia Tenggara, sedar tak Muslim minority? Walaupun dengan ratusan juta Indonesia tu, tapi sebenarnya okey, kerana itulah dia sebenarnya minority yang tak terlalu banyak. Tapi sebenarnya kalau kita zoom masih minority lah. Itu pun sebab jumlah Indonesia tu kan. Sepatutnya rasa apa buat? Siapa yang betul disebut kat atas tu secara real kita ni untuk alam apa semua ni. Bila kita tengok map tu kita tahu, oh, Asia Tenggara ni kita minority. Dia sepatutnya trigger something yang real lah. Siapa yang cakap atas tu sembang atau retorik je, dia tak rasa apa-apa. Sebab tu just sebut kan. Kenapa usrahnya? Oh, saya tahu lah tapi tak real. Tapi siapa yang rasa memang kita nak bagi jadi sampai ke situ, bila kita tengok Asia Tenggara ni semua ni, kita akan nampak macam, so bila mana kita nak settlekan Thailand, Laos, Vietnam ni? Dan di peringkat maknanya actively, tak tahu lah antum kenal ke siapa-siapa yang ikhwah yang memang dihantar ke negara-negara tu untuk bantu dakwah ke sana, di Vietnam, di Thailand, di Laos, di Cambodia. Kan benda tu berlangsung cumanya bila kita tengok realiti yang mampu dihantar tu jumlahnya sikit dan pergi sekali-sekala. Timbalan Presiden dah tanya, siapa yang mana ikhwah yang kita orang sanggup support, siapa yang sanggup stay kat sana 5 tahun untuk establish dakwah kat sana. Semua ikhwah buat krik-krik kan. So tu nak kata, so macam mana? So macam mana? Tapi penjangan tu penjangan yang real sebab bila kita kata objektif kita ke sana. Now, kenapa dia ada tanya begitu? Sebab dalam konteks jemaah ni, Malaysia dan Indonesia memang di-assign untuk settlekan Asia Pasifik ni. Dan kalau tengok map tu, Malaysia kena ke atas tu. Maknanya Thailand, Vietnam, apa ni, Malaysia kena settlekan. Indonesia dia kena settlekan Papua New Guinea sampai ke Australia, New Zealand semua tu. Dia kena settlekan. So, besar ni. Kita adalah Malaysia dengan Thailand apa semua tu kecil kan. Tapi jemaah kata, tu tugas antum lah. Okey, sebelum nak sampai situ. Malaysia ni kita dah okey ke? Kebanyakan kita rasa okey sebab kita terbayang Malaysia ni semenanjung, betul tak? Apakah demografi Sabah Sarawak? Dan kalau tahu ke, Selangor ni ditugaskan untuk bantu Sabah, Johor, Sarawak tak silap kan? Sebab dia sebenarnya ni dua negara yang paling terkedepan lah. Sepatutnya boleh bantu. Dan aslinya ada ikhwan-ikhwan yang dihantar ke sana. Ni kan. Itu pun dihantar macam tu lah. Tak ada kalau tanya mana ikhwah yang nak boleh memang duduk ke sana 5 tahun kan. So itu menggambarkan something lah. Bila kalau kita tahu kenapa Al-Banna highlightkan benda-benda tu untuk lahirkan macam para sahabat yang bila Nabi SAW wafat, diorang dah ready untuk pergi ke mana-mana tu kan. Dan mungkin tak tahu bila boleh balik Di Indonesia, kalau perbincangan Indonesia agak interesting lah sebab diorang agak ada certain level of keberjayaan buat benda tu. Dan kalau kita tanya ikhwah Indonesia yang banyak belajar di Malaysia, kadang-kadang dia belajar Malaysia tu pun atas penyusunan jemaah kan. Dia kata, antum pergi sana belajar, dapat master, dapat PhD apa semua tu, balik jadi gubernur dan sebagainya. Dan kemudian
Dia hantar ke pulau mana-mana, set up kan, set up dia punya grassroots backing dan sebagainya. Okey, tu satu cerita lah kan. Kalau kita dah realise benda ni, then soalan seterusnya lah, so macam mana kita fit in dia satu piece puzzle yang besar. So kita punya puzzle ni kat mana? Di mana posisi kita dan sumbangan kita dalam misi sebesar ini? Now, in short, kalau di sekolah dan Ana banyak di IPT, main sumbangan kita sepatutnya ini orang. Kita sepatutnya lahirkan orang yang ready untuk bertebaran buat kerja semua ni. Kalau bukanlah IPT dan sekolah ni yang menghasilkan orang, dia tak lahir kat mana tempat lain dah. Siapa yang pernah cuba belia punya level nak dapatkan orang, punyalah ya Allah kan. Lain macam lah. So student ni takungan ya. Dan kalau kita tengok dalam ikram ni pun, percentage yang amat besar, mana dia orang ni mula, semuanya either kalau sekolah, kalau zaman sebelum di IPT kan. So sepatutnya melahirkan bakal jundi melahirkan jundi, ataupun in the end kita nak dia orang jadi jundi Jundi familiar ke buat tu? Ke ada yang tak buat yang baru familiar? Okay, right. So kalau kata apa jundi, apakah itu jundi? Okay. So anak banyak mengasum semua ni tak perlu disyarah sebab nak masuk ke ni kan. Tapi kalau ada yang bela, minta tanyalah, jangan simpan kan, sebab anak tak sempat nak kenal audience Apa tu jundi dan di mana lahirnya jundi dan biasanya kita akan kata kalau form konteks kita, dan sebenarnya bila tanya Syah Hamid pun dia kata satu dunia pun keberjayaan yang bersatu biasanya di pemuda dan di mahasiswa. Itu agak generik Cumanya bezanya ialah kebanyakan negara lain at least adalah juga keberjayaan belia tu. Kita ni amat rendah Dan untuk sampai ke situ sebenarnya dalam konteks sekolah dan juga in extension IPT, dua benda yang kritikal ni. Okey, yang point ni nak cakap pasal sekolah dulu kot. Faktor yang kritikal yang amat membantu kemudiannya ialah kualiti dia orang tu. Maknanya kefahaman asas, akhlak apa semua tu, dan juga kemahuan dan cita-cita dia. Sebab itu akan membantu proses seterusnya. Now, sebelum kita sambung cerita benda ni, okey. Mungkin soalan umum sedikit Bila nak sebut jundi-jundi ni, antum terbayang ke? Oh, dia karakter dia gitu. Antum ada bayangan masing-masing ke? Perlu diselamatkan. Tak, sebab jundi tu memang term yang ada. Okey. Nak melahirkan da'i dengan jundi mana lagi susah? Jundi kan? Nak melahirkan Muslim yang baik dengan da'i, Muslim dia kan hierarki macam Muslim baik tu pun dah satu hal, tapi dia jauh lebih mudah daripada nak melahirkan da'i. Soleh Muslim tu satu hal, nak melahirkan jundi apatah lagi kan. So bila kata jundi tu macam tu lah. Satu sampel biasanya kalau tajuk yang berkaitan dengan ni, satu sampel in history yang commonly orang tahu adalah episod bagaimana Constantinople tu dibuka among the episode yang biasanya orang amat kenal pasal, satu Muhammad Al-Fatih kan. Tapi episod macam mana Constantinople dibuka tu, semua tahu kisah yang kapal ditarik naik atas darat, naik atas bukit tu kan. Tahu ke kenapa in the first place, kenapa dia pergi tarik kapal tu dia dah ada rantai tu kan. Maknanya dia kalau tak ada peta kat sini, dia dalam slide yang lain tapi kalau kita tahu nak masuk tu, dia serang kod darat tak boleh masuk kan. Lepas tu kat laut bergelora ni memang susah nak masuk, tapi dia ada kat kawasan air tenang ni. Tapi nak masuk tu dah ada rantai situ So apa yang dia buat ialah dia tarik naik atas darat ni, dia turun kat sana Now, episod tu menggambarkan apa? Satu biasanya akan di-highlightkan Muhammad Al-Fatih tu lah, kehebatan dia berfikir luar kotak semua kan. Tapi satu benda yang kurang orang bincang ialah orang di belakang dia tu macam mana? Sanggup buat. So anda tu suka tanya soalan ni. Kalaulah Muhammad Fatih yang sama hebat tu, tapi yang dia lead tu ikhwah kita sekarang, jadi tak benda tu? Kan, anda terbayang ada 4. Bila anda tengok ikhwah ni, anda terbayang ada 4 respon yang anda rasa akan jadilah. Satu, akan memang komen-komen pasal apa kiadah kita ni, pelik kan, kapal ni untuk laut bukan untuk darat kan, apa benda dia ni kan. Satu mempertikaikan arahan tu mengarut lah. Kedua, inilah pimpinan kita ni kan,
susahkan kita je tahu kan. Dia tak tahu kita susah ni, suka-suka bagi arahan kan. Kita penat-penat. So itulah itu biasalah dengar kan. Bila Kiai dah kata apa-apa, dia bukan tahu kita susah ke sana kan. Tu kedua. Yang ketiga, InsyaAllah kalau free. InsyaAllah kalau free tu biasalah kan. Yang keempat yang lagi biasa ialah mana ikhwan mana? On the way. Tu lagi lah. So itu menggambarkan beza jundi dengan bukan jundi lah. Jundi tu sami'na wa ata'na. Anda kalau dengan budak-budak muda ni anda tanya, pernah tak tengok cerita Pascal? Anda tahu? Kalau antum tengok? Pernah tengok? Dia ada episod yang tiba-tiba dia call semua orang tu kan. Yang ada yang tengah makan dengan isteri dia, tiba-tiba dan tu dia cium daya isteri dia pergi kan. Dia bukan kita habis makan dulu ke kan. Dia pergi yang tengah tiket beratur tu terus sorry tak dapat balik kan. Itu level jundi. So yang kita nak lahirkan begitulah. Macam kita kata, ikhwah sana. Macam tu lah. Tu level jundi. Macam level dia macam para sahabat tu lah. Sami'na wa ata'na kan. Alright. So nak bina benda tu jadi satu cerita yang panjang lah. Dan dia mustahil benda ni terbina di sekolah. Dan kat situ sebab kita kena bincang puzzle ni. Sebab permulaan ceritanya di sekolah, tapi dia kena bersambung dengan IPT tu sampai ke hujung tu, baru kat situ ada possibility lah untuk sampai ke level yang agak ke situ. Tapi kita ada cabaran bila dia tak bersambung kat sini. So tu kita kena bincang detail lah sikit. Anyway, sebelum kita masuk kepada pembincangan itu satu benda yang bukan part of tajuk ni sebenarnya, tapi anda terfikir bila anda baca macam ni, ada tak kat sini dia berfikir soalan macam ni? Apa yang aku dapat buat benda ni kan? Sebab bendanya kita bincang tentang benda yang berat dan yalah, benda yang berat lah kan? Benda yang berat dan apa pulangan dia Antum ada perasaan ada sebab siapa yang masih tertanya benda ni, anda rasa dia punya cabaran dalaman dia akan amat berat lah. Maknanya kalau day in day out kita rasa macam kenapa lah aku buat benda ni. Keadaan tu tak sustainable. Apa bahasa Melayu sustainable maknanya dia akan ada breaking point yang kita macam mana. So dia benda ni perlu terjawab dan anda hanya boleh kongsi from anda punya perspektif lah. Familiar hadis ni? Hadis Hunta Merah, hadis Hunta Merah ni. Fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Muttafaqun alaih. Sekiranya Allah bagi hidayah kepada seseorang, kalau seorang pun Allah bagi hidayah dengan sebab kita, itu lebih baik daripada unta merah. Itu mata hadis tu lah. Harapnya pernah dengarlah syarah ni. Sebab syarah tu akan kupas unta merah tu apa semua kan. Tapi nak katanya ganjaran cukup besar kalau seorang pun dapat hidayah. Itu satu Kedua, hadis ni biasa dengar. Man sanna sunnatan hasanah fa umila biha ba'dah kana lahu ajruha wa mislu ukhurihim min ghairi an yanqusa min ukhurihim syai'a. Afwan, ni sebahagian daripada hadis. Lepas tu dia sambung man sanna sunnatan sayyi'ah pula kan. Siapa yang mulakan satu sunnah, satu trend, satu ikutan yang baik yang orang ikut lepas tu, dia akan dapat ganjaran seperti mana orang tu tanpa mengurangkan ganjaran pahala orang tu kan. Kalau kita combine dua hadis ni, kalau kita memulakan satu trend, dan anda rasa sekolah ni tempat yang amat strategik untuk memulakan trend dalam jiwa-jiwa anak adik-adik ni. Sebab kalau kita berjaya mewujudkan satu culture, yang culture dia pula yang culture yang tadi tu maksudnya menyebarkan hidayah. Sebab Allah kata, Nabi kata kalau seorang pun dapat hidayah sebabkan kamu tu, itu dah beyond your wildest dream lah kalau kita nak kata dibahasakan balik Kalau kita mewujudkan dalam ramai orang yang bukan sekadar dia membawa hidayah dalam diri dia, menyebar luaskan dan benda tu jadi trend over generasi setiap batch semua begitu, ganjaran cukup besar. Dan yang ketiga, nak relate dengan ini pula Pernah dengar tak syarah ayat ni? Inna fatahna laka fatham mubina, surah Al-Fath. Pernah ayat ni agak interesting sebab kenapa orang kupas, sebab dalam Quran, ini short dalam Quran fath ni selalu datang selepas Nasrullah, betul tak? Iza ja'a Nasrullah wal fath. Rumusnya biasa begitu Allah bagi, sentiasa Allah kata Allah bagi Nasrullah, dari situ datang menang. Inilah satu-satu ayat Allah kata Allah tak bagi Nasrullah tapi Allah bagi menang.
So dia kata macam, oh ni lain macam. Sebab biasanya Allah kata aku bagi bantuan, lepas tu kamu menang. Tak pernah pula Allah kata aku bagi menang tu sendiri. Kemudian ditambah pula Fathu Mubina, menang yang nyata. Dalam sirah tahu ke kisah apa? Hudaybiyah. Dan kat situ yang menimbulkan perbahasan yang panjang. Kat mana yang menangnya Hudaybiyah tu? Kan, sebab Hudaybiyah tu tak menang kan. Dia macam sahabat pun tak puas hati dan semuanya. Kupasan ni panjang. Ada yang kata leading kepada Fathul Mekah, etc. Tapi yang Ana suka satu syarah yang relate dengan ni. Siapa yang menang dalam ayat ni? Adakah umat Islam? Inna fatahna laka. Laka ni siapa? Kamu siapa? Rasulullah SAW. Dalam Quran bila baca dia sebut ka, memang kepada Nabi kan, bukan kepada sahabat. Betul tak? Contohnya apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa. Kamu tu satu kan? Bukan dia bukan antum kan? Dia anta punya dari segala bahasa kan. Sebab apa? Yang dapat janji akan tengok manusia berbondong-bondong masuk Islam tu Nabi. Sahabat ramai yang syahid sebelum tu. Betul tak? Badar syahid, Uhud syahid. So sahabat tak pernah dapat kamu akan lihat dengan mata kepala sendiri tu kan. So word ka ke ta ke apa semua ni biasanya Nabi. So dikupas Nabi yang menang dalam ni, bukan sahabat. Kat mana Nabi menang? Bukan umat Islam. So pendek cerita kan ini episod climax di mana ujian-ujian yang para sahabat hadapi dia sampai level yang bukan cancalang lah. Dan kalau kita tengok sirah dia memang sampai ke situ lah. Perlu cerita ke? Okey, faham kan? Dan sebab tu dia katakan first time para sahabat tidak immediately sami'na wa ata'na. Betul tak? Until Nabi lead by example tu baru dia ikut kan. Tapi akhirnya ikut juga. Dan kat situ lah lulus dan Allah kata itulah kejayaan. Maksudnya from that perspective, kejayaan membina jundi sehingga lulus ujian terakhir lah. Once benda tu lepas, Allah bagi macam domino yang lepas tu. Fathul Mekah, lepas tu Islam dah. Maknanya Nabi dah readykan orang untuk ditinggalkan untuk Nabi wafat lepas tu. Faham? So dalam konteks tarbiyah sahabat tidak ditarbiyah untuk jadi soleh sahaja. Tidak jadi muslih saja, tapi untuk bawa Islam ke serata alam. Sebab tu proses tarbiyahnya bukan cancalang. Kalau kita kata zaman dakwah sirriyah, dia tak mencabar. Betul tak? Sebab orang tak tahu pun. Sahabat yang masuk ketika tu Abu Bakar, Khadijah dan sebagainya dah soleh. Tapi Allah yang mentakdirkan tak kamu kena dakwah secara terbuka, naik buka Safa tu dah orang tahu Sumayyah kena seksa, Yasir kena seksa apa kan. Kenapa Allah takdirkan makin mencabar? Sebab sahabat ni nak diredikan bukan untuk baik dia orang, tapi untuk bawa ke satu dunia. So yang tu kita kena faham Al-Banna create sistem tarbiyah, sistem usrah ni untuk emulate benda ni. Siapa yang just nak jadi soleh, siapa yang just nak jadi soleh wal muslih, tak payah ikut sistem tarbiyah yang Al-Banna buat pun okey. Tapi sebab sistem dia, contoh ada budak-budak pernah tanya lah. Sebab dalam sistem tarbiyah ni kan dia jangan macam dia kena komit dengan semua wasilah kan. So dia orang tanya, bang saya dah datang semua usrah, salah sangat ke saya tak datang daurah? Adakah saya jadi jahat kerana tak datang daurah? Antum boleh jawab? Kenapa kena datang sangat? Now jawapan dia, Ana realise kat UAE tu, UAE ni satu spesifik case sebab apa tau? Sebab option tu banyak tau. Jawapan-jawapan yang watered down tak akan menjawab. Contohnya kata, rugilah tak dapat ilmu tambahan kan? Saya tak datang, saya pergi dengar Syekh sana, lagi banyak ilmu dia. Maknanya jawapan dia the only answer yang valid adalah ini nak latih komitmen jundi. Sebab kalau kita ke depan dengan keluarga, dengan sibuk kerjaya, dengan apa-apa semua tu, just komitmen asasi, kena komit dengan setiap minggu ni, setiap bulan ni, apa semua tu, itu pun tak mampu nak manage, jangan ceritalah nak pergi Konstantinopel tu kan. Ini latihan asas sebenarnya. Once kita berjaya kesibukan, semua orang sibuk, tapi macam mana dia boleh manuver kehidupan dia tu supaya tak mengganggu komitmen jama'i kan. Once benda tu dia akan develop higher lah. So para sahabat ditarbiyah untuk itu, dan kita pun emulate sistem tu untuk itu Now
Itu just untuk recap kenapa ada sistem itu. Now, satu topik yang seterusnya adalah perencanaan dan pengembangan. Kat sini dah masuk kalau kata-kata retreat apa semua dia dah berkaitan dengan perencanaan. Term strategic planning anda rasa biasa orang guna strategic plan. Tapi anda rasa quite interesting tau. Anda banyak je join so called strategic planning. Tapi kadang-kadang benda yang di-plan, benda tak strategik. Faham tak kalau anda cakap tu? Sebab kalau kita kata ni sesi planning, okey lah. Tapi kalau kita kata ni sesi strategic planning, by right apa yang dibincangkan semua mesti strategik. Boleh beza kan antara planning yang semua planning dan strategik ni benda-benda yang very strategik, yang macam inilah yang akan menghasilkan impact yang paling besar. Macam tu lah dia punya kan. Dia bukan just, contohnya kalau kita kata kita nak set takwim tahunan yang biasa, macam contoh apa, business as usual punya kan, bila daurah, bila mukhayam apa semua tu, itu tak panggil strategi, itu normal. Strategi ni macam, so apa yang boleh membawa kita ke next level, so apa benda, so itu yang biasa strategi. Nak cari apa strategi yang actually resolve isu-isu yang hadapi ataupun bawa ke level sebenarnya. Anyway, antara poin-poin yang disebut dalam buku ni tentang merancang perancangan. Kalau kita dah kata tadi, sasaran kita ni yang menuntut sampai ke daulah, ke khalifah, surely memerlukan perancangan yang bukan cancalang lah. Kita bukan just nak merancana aktiviti ahli kita nak sampai ke level itu. So pastinya dia tuntut perancangan yang bukan cancalang. Malah dia kena ada perencanaan yang, sebab nak sampai daulah dengan khalifah ni dia puluhan tahun kan. Siapa yang familiar kat sini? Sebenarnya kita di Malaysia ni mengharapkan asalnya, mengharapkan syariah terlaksana secara sepenuhnya di Malaysia ni tahun berapa? 2020 yang kita biasa tahu 2020 kan. Tak silapnya tu yang second punya version kan. Dia anjak. Lalu sekarang dia anjak lagi lah. Sebab kita dah lepas pun 2020 Tapi 2020 tu tahun 2020 punya target tu keluar masa bila? Puluhan tahun sebelum tu kan. So puluhan tahun punya cerita, maknanya dari zaman anak sekolah sampai 2020 kan. Maknanya surely dia kena ada, dia tak boleh just macam berangan kan puluhan tahun. Dia macam apakah dia punya benchmark ataupun milestone. Milestone ni apa? Kalau zaman anak balik Kelantan dulu zaman lama tu biasanya ada batu-batu yang kilometer, kita duk kira countdown kilometer daripada 300 kan. Tu milestone lah kan, milestone, batu step mile kan. Dia kena ada gitu dan kita tahu juga apa program nak sampai ke situ, apa sarana dan sebagainya. Okay, now so amat penting bila kita kata kita nak sampai benda yang besar, so dia kena di breakdown kepada, sebab kalau tak kita tak tahu kita ke arah situ ke tidak. Just to highlight. Okay, kalau pada pandangan antum apakah yang menyebabkan 2020 tu tak tercapai? Apa antara sumbangan terbesar? Oh, kalau tak kena rasa kau tak kena COVID pun jauh lagi Isu politik lagi. Jumlah jundi. Dia satu benda dia ada banyak. Jumlah jundi tu memang satu benda yang dia. So sebab tu memang bila satu muhasabah yang besar, bila dia tengok data di universiti di universiti dulu pernah ada banyak ni, Ustaz dia menurun apa jadi ni. So tu satu pembincangan yang dia sampai level DPN kena bincang. Satu lagi ialah isu demografi. Generasi. Bukan. Percentage Muslim dan Muslim di Malaysia, sekiranya masih stay, kita berangan je lah nak syariah sepenuhnya terlaksana. Faham? So realiti kita amat berbeza dengan Mesir 90 berapa persen apa semua kan. So sekarang ni dah ada target untuk mengubah demografi daripada 60 hingga 80% macam tu kan. Berapa juta tu kan. Dan Hidayah Center memang all out lah. Cumanya all out Hidayah Center tu memerlukan jundi yang ramai sebenarnya untuk buat benda tu. Sebab kita perlukan, okay, anjakan 20% rakyat Malaysia, kita apa 30 juta lebih 20% berapa? Siapa guru matematik ada? 20%, 1/5 daripada 30 juta. Kita 30 lebih kan. 1/5 dari 30 ialah 6
6 juta. 6 juta ni senang tak nak Islamkan 6 juta? Berapa ramai yang perlu untuk, sebab Hidayah Center memang berjaya Islamkan every week, every month dia ada program kan. Tapi kalau kita tengok masih jumlah yang boleh dikira macam tu lah kan. Kalau nak juta-juta ni dia kena lebih besar So Ana just nak highlight benda tu ada, cumanya dia perlu support daripada siapa yang nak provide orang nak buat benda tu. Dan itu perbincangan yang sangat dekat sebenarnya dengan sekolah dan IPT. Juga penting untuk ditentukan langkah sarana prasarana pelaksana serta pengawas perjalanan. Oleh kerana kita punya sasaran tu amat long term, perancangan perlu long term. Dan satu benda yang agak interesting ialah kita ni plan untuk susun manusia, especially kalau kita cakap IPT ni, sebab kita kalau di pusat tu dia akan fikir strategi engagement macam tu. Tapi kalau yang melahirkan orang, kita sebenarnya deal dengan orang yang ada isu jiwa dan hati. Dia bukan boleh kita just boleh paksa. So itu jadi satu perbincangan. Macam mana perancangan kita mengambil kira perkara ini. Now, ni Ana selitan beberapa slide yang biasa Ana kalau kenapa gambar dia macam nanti macam anak-anak sikit sebab Ana banyak cerita kepada budak-budak. Now, dalam sistem kita ni kita ada kilang yang memproses tarbiyah tu. Untuk harapnya akhirnya keluarlah jundi. So Ana tak panjang kat situ lah, sebab biasa Ana cerita kat ni kepada budak-budak 01, 02. So Ana tak ceritalah sampai 05 tu. Tapi gambaran dia begitu. Dan sebenarnya ada something yang dah berlaku di luar kilang sebenarnya. Kan? Dan kita kena faham apa sebenarnya setiap fasa tu. Bila kita kata jundi, sepatutnya kita biasa dengan word tauzif kan, tauzif. Deployment. Kita kadang-kadang guna word tauzif, tapi Ana rasa tak ramai lah ikhwan ni yang ready untuk deployment. Deployment tahu kan? Macam guru ke askar kan dia awak ke sana. Ana rasa kebanyakan ikhwan ni dia susah nak jumpa tauzif ni. Dia pujuk kan. Boleh. Dia level pujuk kan. Bukan nak kata buruk tak buruk, tapi nak katanya deployment ni level jundi lah. Macam askar, doktor, guru betul semua dia macam ditetapkan kan. Awak ke sana. So jundi ni kenapa dia perlu? Sebab memang dakwah ni akan memerlukan banyak deployment. Siapa yang nak pergi Thailand, Vietnam apa semua tu, sekarang ni masih atas dasar pujukan, tapi hopefully kita membina orang yang cukup untuk disusun yang akan all out sehingga bertemu salah satu daripada dua kemenangan lah, seperti yang Al-Manas sebut kan, sama ada syahid di atas jalan ini ataupun berjaya mencapai apa yang nak. 03 ni adalah permulaan latihan intensif ke arah jadi jundi sebenarnya kan. Kalau Syekh Ustaz Muhammad dia selalu sebut sepatutnya takwin 03-04 ni bukan cancalang lah. Sebab itu fasanya orang yang dah ready kan, saya nak bersama dengan jemaah nak disusun, sepatutnya begitu 02 ni kalau kita buka buku panduan manhaj pun definisi dia adalah ke arah penggambaran diri dengan jemaah. Itu definisi 02. 01 yang ni anda letak maqasid ke arah dakwah tu menjadi darah ring atau orang tu memang jiwa dakwah. Dan 00 ni ialah untuk siapkan seseorang tu untuk kata, oh saya ready untuk dibina dalam sistem. Binalah saya dalam kilang ni. Nah, benda ni penting untuk difahami supaya bila kita label orang, especially dalam passing tau, sebab kita punya sistem ni dia ada passing daripada sekolah ke IPT, daripada IPT ke kawasan. Once kita passing dengan certain label, orang akan faham, oh dia ni contohnya kalau sekolah kata, oh dia ni 02. Okey, dia dah nak ready untuk para ni lah. Tapi bila sampai rupanya dia masih tengah dipujuk untuk jomlah komit kan. Dia akan kacau tau. Dan yang paling kesian ke budak tu bila assumption tu tersasar. Macam orang layan dia macam dengan layan dia tak ready untuk menerima kalau Ana semenjak beberapa generasi Ana handle, biasanya antara soalan pertama Ana tanya kalau di UIA tu ialah kenapa Anta ni masih nak usrah ke? Dan kenapa? Walaupun semua yang anda terima tu label dia 02. Tapi jawapan dia menarik lah. Saya serah ni sebab mak suruh kan. Benda-benda jawapan macam tu agak menarik. Macam mana anda nak deal dengan dia sebagai 02 kalau jawapan dia begitu kan. So anyway,
Ni satu lagi Ana kongsi slide sebab baru ni Ana buat daurah murabi kepada putera Biana yang sebahagian tu 02, sebahagian tu 01. Ana tanya, kenapa ada 00? In short, kata sebab nak bawa ke 01 lah. So kalau macam tu, siapa-siapa yang bawa 00, dia kena faham tak 01 tu apa? Kalau dia tak faham, dia tak sebenarnya tak meredikan orang ke situ kan. Dia kata, masuk lah tu, oh rupanya ini bukan yang saya nak kan dan sebagainya. Now, 01 untuk apa Kenapa dia ada? Untuk ke 02. So kena faham 02 ke tak? Kenalah. 02 untuk apa? Dia nak bawa ke 03. So kena faham 03 ke tak? So dekat situ sebab tu dia jadi quite interesting Kalau di IPT, kebanyakan orang yang bawa 00 dan 01 ialah 02. Tapi anda terpaksa menceritakan kepada dia supaya dia faham, walaupun marhalah dia 02, tapi kepala dia macam 03. Faham? Kalau tak, dia tak akan memproses adik-adik tu boleh ke arah ni. Sebab adik-adik tu tak akan ready. Dia akan bawa, dia ingat ni tujuan untuk jadi baik ke dan sebagainya. So tu satu pembincangan yang quite interesting lah. So nak tak nak murabi yang bawa 00 atau 01, dia perlu faham at least sampai 03. Sebab once 03 tu orang tu dah jadi part of jemaah, dia dah boleh jalan lah, insyaAllah sepatutnya. Kalau tak faham, dia tak akan ready kan dia bukan dia tak nak, tapi dia tak perasan, oh itu kan. Satu benda yang menarik, masa Ana di Perancis dulu, kita pernah jemput ikhwan Indonesia lah. Masa tu kita baru naikkan adik-adik ni jadi 03 Lepas tu bawa syekh Indonesia bagi daurah. Lepas tu masa balik sembang dia kata, oh dah boleh start assign usrah ni dengan diorang. Masa tu orang pelik lah sebab diorang ni bukan sekadar dah bawa usrah, dah ada cucu usrah lah kan. Rupanya kat Indonesia tu untuk start bawa usrah 01 tu memang kena 03. Dan itu sebenarnya satu alami punya standard. Malaysia je yang kalau kita macam tu tak adalah usrah kita kan. Kalau kat IPT tu bukan kerana 02 yang bawa, memang terbengkalai lah kan. So itu satu Tapi dia jadi ada problem bila 02 bawa, dia akan bawa ikut takat dia faham lah. Dan tak sama macam some of ikhwah kita pernah berusrah dengan ikhwah Indonesia. So antum boleh bayangkan lah, mula usrah dengan 03 and above lain lah dengan orang yang 02 yang baru bawa. So sebab tu Ana memang terpaksa train adik-adik ni. Walaupun di 02 tapi kepala dia dah memang terpaksa polis macam 03 lah. Walaupun amal fardhi apa semua tu masih tak sampai. Tapi cara fikir tu memang dah kena sampai. Kalau tak, kesian kepada yang dibawa kan. Alright. Sebab tu dia jadi terpaksa lah cerita semua benda ni. Nah, bila kata jundi, kita dah sebut tadi dia all out sehingga bertemu daripada dua kemenangan. Satu benda yang nak tak nak, tak mungkin taklifan tu diberi, melainkan dia dah fulfill benda ni telah terlatih hidup dalam susunan dakwah dan jamaah. Kan? Maksudnya tak mungkin kita demand sesuatu benda sebelum pelatihan tu datang lah. Right. Sebab itu 03 ni fasa dia melatih secara intensif ke arah jundi. Now, Ana bawa cerita-cerita je kan. Kita pernah sembang, Ana rasa mungkin tak tahu lah, Ana tak ingat kat mana sebab Syekh Hamid ni masa tu kat Pelapis semua ada. Mungkin Syekh Muhammad pun pernah dengar kisah ni. Tapi kadang-kadang Ana tak ingat, Ana tak boleh recall di mana perbualan tu berlaku. Ana tanya macam mana ikhwan ni ramai yang di penjara, dia mampu istiqamah. Jawapan yang kuat menarik, dia kata, kan ke kita ada katibah? Siapa rasa itu menjawab? Macam mana ikhwan dia masa penjara dia boleh istiqamah? Kan kita ada katibah. Anak maksudnya tak boleh relate lah. Kat mana? Dia kata kan katibah tu melatih kita untuk duduk dalam keadaan tidak selesa, berenggang dengan family, bla 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 kan. Sebab tu dia kata, ikhwan bila masuk penjara dengan lantai simen apa tu, kan katibah macam tu. Kita orang masa pandang-pandang je kan, kita katibah semua bawa tilam, bantal. So dia agak interesting sebab dia orang buat wasilah untuk readykan orang untuk cabaran. Kita buat wasilah tak nak meninggalkan keempukan, kesesatan tu. Maknanya kita tak faham wasilah ni untuk apa. Dia jadi macam program rutin. Kalau kita orang dulu macam ada macam krisis lah sebab macam kalau macam Anan ni macam kita nak buat lah wasilah ni nak ready korang. Dia kata kalau tu tak ada orang datang kan. Kenalah buat tempat yang selesa. So tu salah satu daripada macam contoh lah yang nak katakan macam oh rupanya kita buat wasilah ni jadi program yang tidak melatih lah. Dan orang kata macam kalau tak selesa tak nak datang. Dia kata okay, interesting. Dan
banyak program yang terpaksa yang anda perasan lah, di modify untuk jadi threshold cabaran dia rendah supaya orang datang. Tapi kalau macam tu, dia datang pun dia taklah jadi orang yang kita nak. Dia macam, so macam mana Itu satu benda yang, tapi dia jadi sebenarnya kadang-kadang bukan salah dia. Sebab macam ni, kalau kita kata sebelum takwin ada takrif. Kalau takrif tu tak settle, kenapa wasilah ni apa semua? Maksudnya dia tak faham benda tu. Dia bukan salah dia lah dia mengharapkan wasilah tu macam tu, sebab dia tahu program je kan. So kadang-kadang kita kurang percaya takrif tu. Tu kerisauan anda lah secara umum kan. Ramai orang yang dia tak sedar ni untuk apa. So pembawaan. Okey. Satu lagi yang anda rasa mengefek ramai ikhwah. Anda suka tanya soalan ni. Siapa yang rasa semenjak dia join tarbiyah dan program kita ni, dia makin punctual? Siapa yang rasa macam tu? Kerana Ana join program Ikram lah, Ana memang jadi punctual. Ke makin tak punctual? So Ana perasan, mungkin tak berlaku kat sini. Ana perasan kebanyakan pengalaman ada banyak macam-macam tempat. Kalau kita buat program atau meeting, orang yang on time di-penalize. Dia kena tunggu orang lain. Orang yang datang lambat, Alhamdulillah semua tunggu anak. So itu secara tak sedar melatih orang untuk rasa menyesal datang awal. Baiklah datang lambat. Dan Ana bila sembang macam ikhwah, kita sepatutnya nak gerak-gerak ni, nak pukul sampai pukul 9. Dia kata, alah, tentatif pukul 9. Dia dah jadi biasa macam tu. So itu bermaksud wasilah tarbiyah kita ataupun program yang kita buat melatih orang terbalik tau. Sampai orang yang biasa panjul pun lala jadi tak nak panjul. So rasa menyesal, aku datang panjul pun rugi aku 20 minit kan. So itu kita tak faham maksudnya, cara kita buat tu memang bukan mentarbiyah, dia songsang So itu problem itu problem. Sebab tu dia kena ubah, maknanya kita kena biar orang yang datang lambat tu yang terasa dia penalize, dia rugi. Walaupun mungkin awal tu kita rasa rugilah dia tak dengar sebahagian, tapi dia kena dilatih sampai 2-3 kali dia rasa rugi tu baru dia akan berubah kan. Kalau tak dia akan berterusan sampai mati macam tu kan, dia macam tak ada kerugian apa-apa. So itu latihan Now, untuk dilatih begitu, of course dia sendiri dah kena buat decision, aku memang nak bersama dengan benda ni. Kat situ yang datang kenapa untuk 03 tu dia dah kena yakin dengan jemaah dan sistemnya. Kan, sebab kalau tak macam mana dia boleh kata saya nak berikrar untuk bersama Disebabkan itu fasa 02 ni yang membawa ke arah itu, dia sepatutnya men-trigger orang rasa nak, aku nak bersama dengan jemaah ni. Sebelum nak boleh cerita benda tu, dia dah kena dakwah tu jiwa dia Semua cerita-cerita pasal macam mana cerita tuntutan beramal jama'i dan berjamaah hanya logik untuk orang yang nak berdakwah, betul tak? Boleh tengok statement tu? Sebab orang yang nak berdakwah baru dia akan make sense. Kalau nak dakwah untuk capai satu dunia ni, tak mungkin boleh buat secara tak tersusun, tak mungkin boleh buat tanpa penyusunan, tanpa structure, tanpa jemaah lah. Make sense. Tapi kalau orang yang dia tak nak pun dakwah, benda tu akan jadi satu benda yang di-enforce kena berjemaah tanpa ada landasan yang real So sebab tu 02 tu memang dia tak sesuai untuk orang yang jiwa dia belum ready dakwah sebenarnya. Dan kebanyakan perbahasan tu, kalau antum tengok kenapa ada bab ni, tak ada lagi syubhat terhadap IM tu, dia jadi satu prerequisite untuk masuk ke 02 ataupun syarat 01. Tapi kebanyakan kita, kalau kita tak perasan benda ni tak di-handle di mana-mana Dia sebenarnya dia kena diselit. Contohnya dalam 01 ada bahan usul 20. So dia selit lah pasal Al-Banna kan. Sebab dia tak ada tajuk khas pasal IM tu. Tapi macam mana kita nak capai benda ni? Dia kena diselit. Tapi benda ni make sense bagi orang yang faham the whole system. Tapi kalau orang yang just tengok syllabus je, mungkin dia tak akan perasan benda tu Kurs 1 ni kalau kita tengok dalam dokumen Hajj, dia define sebagai marhalah bangkit iman dan semarakkan sifat robani. Cumanya bila anda baca benda tu, anda risau orang yang baca tu dengan kefahaman umum, dia jadi macam just untuk jadi soleh Tapi kalau dengan fikrah kita, kalau betul lah iman tu bangkit dan sifat robani, natijah dia confirm dia passionate untuk dakwah Untuk boleh 01 ni function, now
Antum pernah buat planat ke takwim semua kan? Bila kita buat tu, kita assume orang akan commit semua benda, betul tak? So jadi planat tu by design hanya sesuai untuk orang yang memang nak commit semua benda. Kalau kita buat macam tu, plan macam tu untuk orang yang sebenarnya aku tengoklah nak datang ke tak datang, dan tak ada maknanya kita susun macam tu. Faham tak? So susunan tu kita ada kesinambungan dia kan. Dan kalau kita nak kata, sebab tu kalau kita kata kosong-kosong atau bukan kosong, kalau kita kata RA, dia isu kesinambungan tu dia tak ada sangat, sebab dia macam kalau kita mengajar kat surau pun kita tak ada pakcik minggu lepas tak ada, dia tak boleh macam tu, dia umum kan, siapa datang dapat manfaat, siapa tak, dan dia modular. Faham modular ni? Maknanya kalau orang tertinggal fiqh taharah, dia boleh je faham fiqh solat. Modular tu macam tu, dia satu tu boleh faham in itself kan. Tapi cerita dakwah jemaah semua ni, dia tak boleh lompat, nanti dia tak faham. So dia ada continuation. Dan sebab itu cara kita design tu macam tu lah. Tapi bila kita katalah, dia jadi problem point anak ialah bila kita define 01 tu sebenarnya orang yang belum nak commit. So macam mana dia nak tahu dia nak commit ke apa? Biasanya sebab tu salah satu yang sustainable ialah dia dah terdedah dengan wasilah dan baru dia kata, oh saya nak lah benda ni kan. Sebab tu biasanya masa kosong-kosong lagi kita dah biasakan dengan halaqah, dengan daurah dan sebagainya. Kosong-kosong ni ialah fasa untuk mempersiapkan masuk ke dalam sistem So dia kata saya nak Now, satu persoalan ialah adakah semua orang kita nak masukkan ke sini? By right sepatutnya kita nak calon jundi lah. Anda teringat satu perbahasan masa Muktamar Tarbiyah Nasional ke? Anda tak ingat? Muktamar ke Muzakarah macam tu lah. Sebab kita ni ada banyak institusi. So ada satu institusi tu, institusi tadika. Kan tadika ni ada banyak guru tadika. So ada yang cadang, kita ada banyak sangat guru tadika ni, macam nak usrahkan dia orang. Niat tu macam bagus, tapi terus Ustazah Salih Wayu datang, bangun tau. Oh jangan. Jangan usrahkan dia orang. Siapa faham kenapa dia kata jangan usrahkan guru tadika ni? Dia kata jangan bebankan dia orang dengan disiplin jemaah, sedangkan majoriti dia orang tak sesuai untuk benda tu. Kita boleh handle dia kat sini untuk dia jadi Muslim yang baik, soleh wa musleh, dan dia menerapkan nilai soleh wa musleh kepada anak-anak. Cukup. So once, okay, untuk perasan tak, kalau kita kata ni, once seseorang tu kita level 01 je, dia tak datang usrah, dia tak datang daurah, dia dah jadi problem. Kan bila kita lekap lebih kan kita kata oh dia orang tak datang. Now, kalau kita tak label dia 01, contohnya adik-adik biasa kan, tiba-tiba dia datang, dia dengar dia ni, kita kata bagus budak ni. Tapi once kita label 01 je, orang yang sama, just kerana dia tak datang tu dia jadi problem. Salah dia kita ke dia? Kita yang letak label tu kan, dia tak pernah minta. Lainlah kalau dia kata saya nak jadi 01 yang nak commit semua benda lah, tu dia commit. Tu kita boleh kata itu kan kata nak commit. Tapi ni tiba-tiba kita labelkan dia dengan label yang dia tak minta. Lepas tu kita tiba-tiba dia jadi problem. Kenapa dia ni tak datang? Padahal kalau tak ada label tu, baguslah budak tu kan. Kita pun happy dengan dia. So, itu masalah kita bila kita start label orang tak kena dan lala kita jadi tak happy dengan dia. Sedangkan sepatutnya kita amat happy, dia Muslim baik apa semua kan. So, itu problem kita. Anda perasan dalam kita ni ramai sangat orang yang diletakkan 01 tu sebelum kita buat dia nak jadi benda tu. Tak fair lah. Tak fair untuk dia, kesian untuk dia. Tak pasal-pasal dia jadi mangsa keadaan Dan biasanya suka benda ni lah, sebab kalau anak usrah anak, dia kata boleh tak ajak kawan dia. Bila anak kata kenapa, pernah dengar tak orang kata oh dia ni berpotensi untuk ikut usrah. Kalau berpotensi untuk ikut usrah, anak rasa tak sesuai untuk masuk sini. Kalau dia kata oh dia berpotensi untuk bawa usrah, oh menarik tu. Unless kalau dia faham ikut usrah tu lain, sebab setengah orang tu nampak macam dia boleh ikut, tapi kita dalam sistem kita ni ramai orang yang macam ni, bukan macam ni, orang yang berpotensi ikut usrah, bila dia ikut usrah tu dia memenuhi potensi dia tak? Nanti kita tension dia, kenapa dia tak bergerak, padahal awal tu kita kata dia potensi ikut usrah. Lain lah kita kata dia berpotensi bergerak kan. So kat situ point dia kat situ Now, bila yang sebelum-sebelum ni dia bukan marahlah tarbiyah So sepatutnya kita ada pool RA, pool Rabatul Am, yang macam kalau masyarakat dan sebagainya. So kat sini perbincangan agak interesting kalau kat sekolah tu macam mana pool yang sebenarnya kita bagi
Nasrul Fikrah, Fikrah Islam semua tu, dan semua orang boleh dapat. Kat situ yang kadang-kadang baru menonjol siapa-siapa yang berpotensi. So sepatutnya ruang, okey, ini satu benda anda tak, ni cuma cerita di luar sekolah. Kita jadi masalah bila kita nampak orang tu boleh dapat kebaikan, terus kita nak usrahkan sebab apa? Sebab kita tak ada pool untuk bagi kefahaman apa semua ni di luar usrah. Kalau sistem asal, sepatutnya benda tu ada. Maknanya kita ada apa dia panggil, kuliah ke apa benda lah, kita ada tu. So siapa yang nak kefahaman Islam semua ada tempat dia. So usrah ni tempat special yang untuk orang di-train jadi jundi ni. Masalah kita sekarang benda ni tak ada. So the only tempat yang dia boleh yang untuk dia dapat kefahaman Islam ni dia usrah. Bila masuk usrah, kita tiba-tiba dah taklifkan expectation yang beyond. Dia pun tension. So dia jadi macam dia merugikan semua orang lah. Sayang kan. Dia pun jadi tension kenapa. Kat UAE tu beberapa kali saya cuba ni sebab akhwat tu dia semangat lah dia nak ajak ni. Okey. Kalau kita mengajak kawan-kawan usrah, lepas tu kita kumpulkan dalam grup, kita kata bila free nak buat usrah, antum faham tak kenapa masalah? Once antum start tanya bila free, antum dah mafhum dia, awak kena datang, saya nak faham. Kalau majlis ilmu yang baik ialah dia sebarang umum, siapa yang free dia datang. Tapi once kita kata bila awak free tu, dia dah taklifkan taklif 01. Faham? Dan orang tu akan jadi awkward lah bila dia ni kan. So tu perbahasan-perbahasan. Now, kalau kita step back sikit, apa yang kita nak hasilkan sebenarnya? Kita sebenarnya nak dua-dua yang soleh, yang mengamalkan Islam sepenuhnya, dan junti. So sepatutnya dalam sistem kita ni kita ada dua-dua, dakwah khusus dan dakwah umum. Dakwah khusus ni yang kita bincang banyak-banyak ni pasal dakwah khusus sebenarnya, yang nak jadi junti. So kita ada sistem tarbiyah yang melahirkan benda tu. Sepatutnya sebelum masuk sistem tarbiyah, kita trigger dia punya desire. Aku memang nak jadi jundi. InsyaAllah dia sesuai untuk masuk sistem tarbiyah. Dan normally sebelum nak trigger, sebelum nak ada passion tu, dia akan faham dulu kan. Apa benda sebenarnya? Oh kan. Oh dah faham. Sebab dah faham belum tentu passion. Dan nak dapat kefahaman ni dan macam-macam lah. Mungkin ta'lim ke, mungkin dakwah fadiah ke, mungkin halaqah umum ke dan sebagainya. So sepatutnya bila kita bawa seseorang, kalau kat FPT anda bawa student, yang bawa adik-adik sekolah, kita kena tahu sebenarnya dia dekat mana. Dia jadi problem kalau dia sebenarnya masih sepatutnya di sini, kita masih nak bakar semangat dia, tapi kita dah chop dia di situ. Dia akan problem lah. Yang paling kesian kepada dia sebenarnya. Sebab kat situ ekspektasi dia agak tinggi kalau kita tengok demand pada 01, 2, 3 ni. Kalau dia tak nak lagi. Dan kat sini ada satu pembicaraan sebenarnya. Ana agak interested lah sebenarnya kalau dari segi, especially pelajar lelaki. Umur berapa yang paling logik untuk kita kata valid untuk dia start 01? So kebanyakan menengah rendah ni memang kematangan dia, rasa memang tak layak, memang tak fair untuk dia untuk tiba-tiba kita begitu. Ni anda bukan cakap soal modul Kalau anda tengok syllabus, sebenarnya 20% je yang bersifat ke sana. 80% tu bersifat hamba yang baik tu. So sebab tu modul tu tak ada masalah kita cover. Malah modul tu cerita kat surah pun boleh. Yang khusus tu yang tu je risalah salah abana apa kan. Dia sikit je yang tu. Yang kritikal untuk 01 onwards tu yang tu sebenarnya. Yang lain ni just kita nak bila dia nak berdakwah kenalah muslim juga kan. Tapi bila kita cover benda ni bukan bermaksud dia dah kena marhalah tu sebenarnya. So tu yang tu silap faham. Now, bila kita cakap nombor-nombor ni siapa yang dah sampai ke sini, dia akan tahu prosesnya dia ada ikrar. Adil ke untuk demand kepada seseorang untuk ikrar sedangkan dia belum kenal sistem macam mana? Tak ada kan? So sebab tu masa sebelum tu lagi dah ada kena kan. Sebab tu masa 02 dia dah kena bergerak, dia dah sempat ada experience, oh syurah macam ni punya dan sebagainya kan. Dan baru dia faham apa yang dia get dia punya diri kepada tu kan. Kalau tak, orang yang tak pernah terlibat dengan benda tu tak adil tiba-tiba demand ikrar dan baik. 02 ni fasa membawa kepada jemaah. Adil ke kalau dia belum yakin pun dakwah ni kena apa semua tu, tiba-tiba kita dah letak kat situ Itu amat tak adil lah. Dan kalau satu ni pun adil ke kalau dia belum interested ataupun belum nak pun dibina secara intensif begitu So personalan ada segitulah. Now, satu lagi bila kita kata kaitan antara puzzle-puzzle ni kita ada 3 medan ni lah basically secara umum Ni medan masyarakat, IPT,
sekolah. Now, secara realiti di Malaysia ni, keperluannya adalah bila keluar IPT masuk ke kawasan, dah ready untuk menyumbang. Generally speaking. Sebab tu, ideally kena dah 03. Kebanyakan kawasan di Malaysia, anything less than that yang dibagi, dia seakan membagi beban. Ya Allah, macam ni lagi kita nak support ni, betul Tapi once kita kata ni 03, 04, kita ada tenaga, faham? So dia akan berbeza. Once kita bagi, kalau 01 lagi lah kan, nakib pun tak cukup dan sebagainya. So sebab tu, kami di IPT memang kena berhempah pula macam mana nak bagi jadi supaya by the time dia grad, dia 03. Sebab then dia ready untuk menyumbang. Bukan just jadi beban lah, bukan kata beban apa, tapi maksudnya from kawasan universiti dia jadi macam tak cukup tangan nak jadi nakib, dia jadi beban lah. So benda ideally, okay, ni very ideal lah, tapi sebab kita ada Muslim, so ideally kalau benda dapat cantik lah. Kalau orang yang masuk tu, dia dah ada semangat untuk dibina untuk menyumbang at least sedikit dan ready untuk commit dengan sistem So dekat situ, ideally speaking, kalau orang sampai tu memang dah betul-betul konsen tu, dia amat membantu kan? Kalau dekat IPT kalau masuk IPT 01. Tapi dengan definisi yang anda cakap tadi lah kan? Bukan 01 bahan tapi 01 yang nak dibina lah, Dan nak selamat je, selamat dunia akhirat. Selamat apa? Maksudnya Dia nak baiki diri lah. bila dia masuk mesti orang akan ada banyak cabaran, tarikan. Jadi dia just nak berada dalam kelompok yang baik untuk dia saja. Okey. Macam mana? Itu Okey, pada anak, tak capai matlamat kan? Okey. Ada judi akhirnya kan? pada anak itu sepatutnya default yang semua pelajar Muslim kena jadi. Pada anak itu bare minimum. sebab itu macam Itu bukan kejayaan tu pada anak. Itu kalau ada yang keluar itu pun tak ada, apa cerita pada anak itulah. Faham? Maksudnya pada anak tu bare minimum. Tapi kalau nak cerita yang ni, dia tak cukup lah. tak cukup ideal. Tak cukup ideal. Sebab apa tau? Beza dia ialah, so anda pernah je dapat macam itu siapa Ini bukan Muslim tapi kena Azam Al-Kankari. Dia dapat daripada Muar tu. Lepas tu bila dia sampai, bila nak call ini yang nak ini yang nakib yang nak ajak usrah Dia lain tau. Dia macam dia ternanti-nanti bila orang nak sambung bina dia. Dengan orang yang macam Alhamdulillah dalam konteks selamat. yang tu okey lagi. Yang macam mana bila kita kontak tu dia kata ya Allah kenapalah dia orang kontak. Tapi dia akan jadi berbeza lah sebab macam contoh orang yang macam tu dia sesuai untuk kita continue bawa tapi belum sesuai untuk flow ni. Dia bawa untuk kita selamatkan dia lah. Dia masih kategori beban lah. Sebab kita akan habiskan resource untuk menyelamatkan dia. Dia agak berbeza dengan kita pairkan nakib ni yang boleh pacu dia untuk ke level seterusnya. So kalau objektif ni memang kita patut fokus pada yang sepatutnya je. Okey. Semua Dekat sekolah mana? Tak. Instead of kita nak selamatkan semua. Okey, ni dia dua dimensi. Sebab ini kita bincang fokus satu benda tau. Kalau kita zoom out, kita ada dua benda. Sepatutnya IPT pada ni kalau IPT yang lebih berjaya dia ada dua benda serentak. Satu, ada sebilangan yang signifikan yang keluar sebagai 03. Second, semua mahasiswa Muslim keluar Muslim yang baik. Itu kerja yang bukan salah tu. Sebab kalau UAE sendiri pun statistik yang ganjanya, yang lesbiannya, yang apa tak solatnya, apa semua tu banyak. Tu cerita UAE Gombak, belum cerita dengan universiti lain. Itu pun kita pening macam mana nak handle. By right, sebab kita kena fikir macam ni, big picture kita ialah Malaysia. Untuk Malaysia tu okey, bare minimum yang keluar daripada sistem kita sepatutnya Muslim yang baik. Kalau daripada kita pun majoriti tak berapa nak baik, dia macam percentage tu tak makin mendekati yang sepatutnya. Dia tak berubah pun sebenarnya. So sepatutnya jadi macam bare minimum
kalau kampus, semua masyarakat kampus. Kalau sekolah, semua masyarakat sekolah. Keluar tu nak jadi Muslim yang baik dan selamat. Itu bare minimum pada Ana. Untuk keperluan jundi pula, sebab yang ni akan selamat, dia akan masuk masyarakat, dia akan selamat untuk diri dia dan dia tak menyumbang kepada kerosakan keseluruhan lah. Dan percentage orang baik tu makin bi'ah dia makin bagus. Okey. Tapi untuk membawa kepada the next level mesti ada jundi. Yang itulah ideal kalau sekolah supply orang yang memang semangat nak jadi jundi macam tu lah. Kalau tak 01 pun, kalau 00 pun. Tapi dia ada Tapi semangat boleh tu, dia kena ada Boleh tak jadi apa buat yang sesuatu. kita buat sebab Ni- kita nak selamat, minta maaf. Okay. Kita nak selamatkan semua orang yang ada dalam sekolah. Kan? Dan menyebabkan akhirnya bila diorang keluar, sebab diorang masuk-masuk tingkatan 2 je, orang akan ikut program tarbiyah yang disusun. Jadi by the end of dia punya tingkatan 5 tu, apa tak nak lah benda-benda ni. Dia nak jadi antara sebab ni. Tu macam Ana dulu lah. Kalau sebab kita tak fokus. Okay. Ana rasa dia bukan isu, Ana rasa objektif tu perlu. Ana rasa cara tu yang kena berubah. Kita akan teruskan buat. Cuma diorang dalam program yang umum lah. Macam tadi yang aku cakap, diorang datang dengan, maksudnya diorang ada potensi yang baik untuk dimasukkan dalam usrah. Jadi diorang perlu berada di program umum yang disediakan. Takungan Sebelum ada nombor-nombor tu lah. Sebelum diorang terpilih untuk berada dalam Okay, Ana di sini bukan dalam posisi yang boleh impose apa-apa tau. Dan Ana tak, Ana cakap konsep dan based on observation. Kita boleh conserve ataupun kita boleh susun balik tenaga yang Ini boleh difikirkan. Kita nak support kan. Tapi di universiti pun Ana ada konsep yang sama dalam konteks akhwat lah dia rajin buat halaqah-halaqah kecil ni. Sebab dia jadi macam tenaga yang digunakan untuk group yang kecil, tapi group yang kecil tu dia bawa untuk benda yang umum. Pada Ana amat berbazir lah. Faham? Tenaga yang Macam once kita buat group kecil, effort yang kita bagi tu besar tau. Kita follow up satu-satu. Tapi untuk benda yang kecil. Untuk sepatutnya benda tu boleh dilambatkan tau. Macam kefahaman Islam ni sepatutnya dia jala je. Bukanlah sepatutnya, maknanya saya umumnya begitu macam setengah-setengah tempat surau dia agak berjaya mewujudkan bi'ah solihah dan orang suka mendengar benda tu. Benda tu tak mengongkong orang kan, betul tak? Tapi cara dia menyebabkan orang seronok, orang dapat bermanfaat dan sebagainya. Anak hari tu sepupu Biras sana, Biras kebiasaan, Biras. Adik bukan Biras, adik ipar. Kalau bilang ni, adik ipar Ana dia AJK surau apa lah. Dia pergi ziarah surau Pak Saudara Ana dekat Temeloh. So dekat Temeloh tu kalau antum tengok gambar orang dah ibadatkan, dia punya subuh dah macam Jumaat. Dan dia memang dia kata kalau saya tengok gambar tu, memang subuh dia macam Jumaat. Maknanya dia dah mewujudkan bi'ah yang solihah lah tu. Tu bukan jundi tu bi'ah solihah. Tapi approach dia bukan dengan mengungkung orang tau. Kan dia approach dia lain untuk benda tu. So Ana rasa benda tu kena, objektif tu kan ada. Semua orang kena rasa nak tu. Tapi approach dia Ana rasa bukan dengan, sebab approach mengungkung ni biasanya amat orang lebih rebel daripada seronok. Tapi jawapan dia, anda sendiri tak mampu nak cakap apa jawapan dia lah. Kalau di IPT biasanya benda-benda yang umum ni dia kena ada elemen meraihkan keseronokan apa semua-semua tu. Dan macam mana dia punya ni? Orang tak datang tak rasa bersalah. Orang datang rasa rugi kalau tak datang lagi. Rumus dia gitu je. So dia macam, dan dia akan jadi word of mouth. Macam, rugi kalau tak datang. Bukan kenapa tak datang. Sebab once dia jadi enforce tu, mood dia jadi negatif sikit. Naturally. Ada budak yang suka datang kelas tak? Ada yang kalau ada, kenapa? sebab dia memang suka belajar. Belajar apa? Tu special case lah kot. Ke ramai macam tu? Budak saya macam ramai macam tu. Oh, ramai macam tu Oh, tapi tu satu lagi, sebab bila anda tengok, okay, anda tak tahu Hiraq, tapi sebab bila anda tengok kebanyakan sekolah Muslim dan kebanyakan sekolah agama, dia
pool dia sebenarnya dah selected tau. Betul tak? Berbanding sekolah kebangsaan biasa. Ke tak faham? Nak masuk sekolah-sekolah yang nak masuk pun dah susah. Nak masuk pun dah ada interview lah apa benda. Dia dah kuat amat selected sebenarnya. Antum tak jumpa yang refleksi kepada masyarakat sebenar. Bila anak pergi anak-anak bila ni isu financial lah, bila anak-anak kat Al-Amin Gombak. Dulu anak-anak Batu Belah masa yang first tu. Lepas tu pindah ke Gombak masuk Al-Amin. Lepas tu tak sampai, tak cukup duit nak bayar yuran, ada yang kena sekolah kebangsaan. Anak agak culture shock lah dia masuk ni kebangsaan biasa Anak tengok result B, C, C, D, D kan, yang masuk kebangsaan tu. Anak, ya Allah, kecewa gila lah. Lepas tu tanya Zaujah, cikgu cakap apa? Cikgu puji. Dia daripada sekolah Muslim. Tak, dia sekolah rendah lah Muslim. Tapi lepas tu sekolah menengah untuk masuk sekolah kebangsaan. Cuma result dia macam tu lah masa sekolah tu. Bila anak tengok result tu macam anak rasa macam ni anak acceptable lah. Tapi bila tengok cikgu dia puji, anak kata, betul ke result ni dia puji? Dia kata, dia dapat nombor 1 dalam kelas, nombor 4 dalam tingkatan. Anak kata, serius lah sekolah macam ni? Rupanya bila pergi sekolah, memang kata, alhamdulillah, budak-budak ni nak datang sekolah pun alhamdulillah. Kalau anda pergi sekolah kebangsaan biasa, itu reality. Sebab tu bila anda pergi kat Al-Amin, dia macam dah amat krim dah sebenarnya. Parent yang macam mana apa semua kan. Nak masuk sekolah macam even sekolah rendah agama apa sebenarnya pun, yang mana-mana sekolah yang ada penapisan biasanya tak menunjukkan real masyarakat lain tau. Bila anda pergi ke situ macam, lepas tu kita orang sekarang pergi program turun-turun ke sekolah-sekolah tu lah. Dan cikgu tu bagi budak-budak nakal tau. Dia dengan cikgu pun macam apa je kan. Dan so baru kita rasa macam, so sebab tu dia memahami benda ni. Macam mana anak rasa pada anak lah, anak mengharapkan benchmark yang agak tinggi daripada, sebab kita pegang dah selected among budak-budak satu generasi tau. Kalau diorang ni pun hanya boleh pergi takat nak baik sendiri, yang lain tu anak tak tahu jadi apa lah. Tu realiti kalau kita nak selamatkan semua orang kan. Kalau satu batch antum kena satu SPM 500,000, betul tak? Antum panjang cerita lah. So anda ingat masa anda pergi LKD satu ketika tu LKD, Latihan Kadir Doa, ada budak tu yang tanya soalan tu tau. Dia kata macam, anda risau lah nak masuk IPT ni, macam mana nak menyelamatkan diri? Anda kata okay, so, on one hand bagus. So ada orang tak fikir apa pun kan, bagus kan. Tapi anda kata, bukan ni latihan Kadir Doa ke? Bukan kata sepatutnya tanya macam mana kita nak gempur IPT ni bagi semua jadi Islam kan. Bukan ke macam tu. So anda tak tahulah macam mana nak bawa ke situ. Dia mungkin tu cerita dia macam mana tu satu hal lah. Okay, sebelum sampai ke situ ada soalan? Tapi okay, anak nak sebut sikit lah antara benda yang anda rasa anda terkesan okay, secara real kita lebih terkesan dengan benda formal ke informal? Informal, okay. Contoh kalau kita kata kita belajar akidah syurga neraka apa semua kita belajar kan. Berapa ramai yang dia terus macam jadi dalam jiwa? Susah kan? Tapi yang masuk dalam jiwa semua, kebanyakan orang takut hantu kan. Kalau gelap ke apa macam takut hantu. Siapa yang ajar takut hantu tu? Ada kat ustaz kata dia benda informal, betul tak? Contoh lain rezeki ustaz ajar kat sekolah, Allah jamin rezeki Allah bagi bla bla, tu teori. Kita terima. Dia masuk tak? Sebab yang kita tengok real di rumah, kalau parent kita berbincang kan, bang kita tak cukup, macam mana duit tak cukup. Macam kalau orang tengok benda tu, dia nampak itu real kan, betul tak? Dan isu rezeki tu real, dia jadi akidah Jarang orang dapat, bang kita witir tak cukup, betul tak? Faham? Solat witir kita lama tak buat ni, faham? Maknanya benda tu, benda yang dia observe juga real. Sebab semua benda agama kita datang sebagai formal tau. Sebab tu dia jadi teori. Benda yang dia rasa real ialah benda yang real. Yang dia nampak macam muka risau sungguh tu,
Siapa pernah buat kan ni? Anak-anak main dalam air, toilet tak keluar-keluar. Kita tutup lampu, takut. Dan buat muka gaya macam takut sungguh lah. Dan dia kadang-kadang dia tertipu, dia ingat betul takut. Tapi kita cakap dengan sugar naka, tak pernah pun reaksi macam tu kan. Faham kan? Maknanya apa yang menjadi real tak real. So, itu nak cerita So, anda teringat lah antara benda yang masih membekas kepada anda. Walaupun anda nak lari daripada usrah semua ni, tapi benda yang masih membekas ialah banyak bendanya bukan dalam kelas lah. Sebab kita orang dulu masa anda model Khairul Anwar semua ni, dia selalu lepak dengan student lepas kelas tau. So, cerita pengalaman tu yang macam mana kita orang dulu dakwah pasal tu, yang tu lebih powerful banding formal. Faham? Dia cerita macam mana dia buat dakwah. Macam mana dia start dakwah, macam mana dia buat dakwah. Tapi dalam bentuk sembang, bukan dalam bentuk anak-anak tak berkitar sekirah sikit. Faham? So once dia jadi formal je, dia jadi macam okay, ni teori. Once benda tu real, dia jadi real. Sebab tu yang rasa macam mana nak mengrealkan benda tu. Maknanya jadi cerita sebenar, cerita concern sebenar dan sebagainya. Rasa tu yang powerful, yang bukan sangat program. So program ni pada anak, program penting untuk fardu ain. Sebab nak tak nak dia kena faham. Dia nak tak nak memang dia kena faham. Tapi benda-benda yang ni bukan fardu ain. Dia benda yang kena didasari dengan kemahuan. So dia tak boleh macam tu kan. Dia macam kenapa? Macam kalau once murid tanya, itu permulaan yang bagus. Kenapa muallim ni serius sangat dakwah? Contoh macam tu kan. Tu permulaan yang bagus lah. Sebab satu, menandakan dia nampak. Dan kedua, bila dia tanya, itulah jalan kita nak masuk tu. Kalau dia tak pernah tanya, macam mana? Orang tanya, kita bagi jawapan, dia yang minta kan. Kalau dia tak minta, tak sekiranya tanpa diundang, dia lain lah. Dia macam, so macam nak membuka benda tu kan. So itu saya rasa tu jadi macam skill-skill yang amat-amat benda kan. Now, satu benda yang kita kena realize, kita pun kadang-kadang kita dah hadapi dalam sekat situ bebas untuk pilih. Kita nak pilih apa, nak pilih kumpulan mana, nak pilih geng mana. Sibuk kerja, banyak tanggungan yang agak berbeza dengan IPT IPT pun dah amat berbeza dengan sekolah Dia bebas pilih. Nak ikut usrah, tak nak usrah, nak ikut usrah mana, nak ikut program mana, nak kelab mana. Masa untuk susun jadual dia pun dah amat berbeza. Especially kalau sebelum ni ada sekolah ataupun parent yang masih mengongkong masa tu kan. Kebanyakan anda tengok ramai juga budak-budak biasa tu kan, termasuk Muslim yang anda pernah bawa juga, tenggelam dengan gaming lah biasanya. Zaman anda pun terkena, zaman sekarang apatah lagi lah. Gaming. Maknanya sebab tu anda macam hantar ni kan mengantuk. Rupanya memang tidur kompak, memang main game kan, main game. Sebab yalah itu macam kemerdekaan baru kan. Sebelum ni parent kongkong kat sekarang. So benda ni benda yang real Maknanya tak kisah dia banyak macam mana pun, dia akan tengok. Satu lagi lah kawan lain lepak. Ini satu benda yang kalau dia susah-susah dengan kena komit dengan usrah ni, dia tengok sebelah, dia boleh je lepak kan. Kalau kat sekolah, kalau kita kenakan semua, ialah dekat semua kan. So itu benda yang kita kena faham perbezaan-perbezaan yang macam mana kita readykan dia untuk fasa seterusnya. Sebab kata orang dulu lama bincang, kenapa kat anak-anak kat ofisi kat IPT ramai yang aktif di IPT lepas grad dia hilang. Adakah soalan dia lah, adakah kefahaman dia hilang? Sedangkan faham lah kan. Tapi dia punya isu dia macam ni kalau kita buat graf selagi mana kefahaman dan hati dia mengatasi cabaran dan dugaan dan halangan, dia akan okey. Tapi sekolah punya halangan kat sini, universiti kat halangan kat sini. Once dia kerja, halangan dia macam tu. So sebab tu dia macam kefahaman dan kesediaan level IPT tu hanya boleh sustain certain extent je kalau dia tak menerus macam tu kan. So once tarbiyah dia tak konsisten lepas tu, memang dia akan tenggelam lah. Anak seorang, anak dua kerja sibuk dan sebagainya. So disebabkan itu kita kena readykan dia untuk ke depan. Rasa kat UIPT banyak yang tersiap macam nak dia aktif di sini saja tanpa readykan dia. Contoh readykan tu contoh bila balik pergi ke kawasan, bukan semua orang muda macam ni. Ada pakcik-makcik apa semua kan. Tak semua orang reti aktif begitu. Faham? Dia kata kalau pakcik macam ni malah ada macam tu kan. Dia seronok kalau sama-sama umur kan. So maksudnya kita gagal readykan dia untuk alam sebenar. Similarly kalau sekolah tak readykan untuk IPT lah, maksudnya yang quite interesting satu yang macam isu tadi yang tak nak tu
yang quite interesting ialah banyak budak-budak yang power tau. Semangat Islam dia tinggi. Cumanya dia rasa dia boleh buat sendiri tanpa terikat dengan usrah. Dan from perspektif dia, okey je. Dia kata macam, aku tak datang usrah pun aktif je dengan dakwah. Yang tu sayang from mana ialah dia akan jadi pendakwah sebenarnya. Tapi kita tak boleh bina dia jadi jundi. Which akan efek banyak kat situ sebenarnya. Dia tak akan perasan ke depan tu dia tak boleh sustain dengan apa yang dia ada sekarang. Sebab kat FPT dia boleh je, dia liga kan. Dia kata aku tak datang usrah pun. So yang tu anda rasa quite interesting kepada some of yang memang dah pimpinan pelajar, tapi dia rasa dia dah cukup untuk semua benda kan. So macam mana nak readykan dia untuk dia faham, kita nak readykan dia ke sana lagi kan. Alright. Okay. Tinggal berapa minit ni. Okay. Dalam aspek satu lagi, aspek bila kita kata kita nak menilai. Macam mana nak menilai? Kenapa perlu penilaian? Satu soalan yang orang tanya kan, awak ni nak nilai-nilai ni, awak nak judge orang ke? Itu satu isu lah. By right, kita kena faham kenapa kita nak menilai orang. Kita bukan nak menilai untuk judge, of course. Kita nak tengok adakah dia dah capai objektif ni sebab kita nak siapkan dia untuk berperanan dan boleh ke fasa seterusnya. So bukan isu kita nak kata dia baik tak baik, tapi kita nak kata kita dah bagi dia enough ke untuk fasa seterusnya. Ni mungkin tambahan je kot. Sebab anda perasan banyak tempat yang isu indikator dan KPI ni menjadi problem, bukan menjadi penyelesaian. Anda harap tak kat sini lah. Apa jadi kalau kerja KPI? Ni jadi masalah. Antum faham ke perbincangan ni? Okay. Okay, indikator tu faham ke? Ni gelas ni dah ada ni kan? Ni. Bismillah. Okay, contoh kalau hajat anda nak ada 1 liter air. Macam mana nak tahu 1 liter? Okay, kita letak senggat. Itulah indikator ataupun KPI tu KPI tu key indicator kan. Itu key indicator. Maksudnya bila sampai senggat, aku dah sampai maklumat. So itu purpose dia. Sebab tu dia perlu. Tapi kalau orang yang kerja KPI, kadang-kadang dia kreatif tau. Air tu tak sampai betul-betul, tapi dia sengitkan cawan tu. So air tu cecah indikator tu. So dia kata alhamdulillah capai indikator, walaupun sebenarnya hakikatnya air kita tak cukup. So kat situ isu bila orang kerja KPI, dia sepatutnya kita kerja objektif. KPI tu indicate ni menandakan dah capai. Kalau kita kerja KPI tu dia ada banyak cara kreatif untuk capai, tapi sebenarnya objektif tu tak ke mana lah. Okay, contoh kehadiran, kalau pemeringkatan orang nak naikkan level, antara benda yang dia tengok kadang-kadang kehadiran usrah. Kehadiran usrah tu indikator kepada apa? Komitmen kan? Adakah semestinya semua kalaulah orang tu di dalam sistem yang lagi senang datang usrah berbanding nak lari dari usrah. Contohnya kalau usrah tu wajib dia dikongkong so. Lagi senang ikut je lah berbanding nak lari tu lagi susah, nak fly tu lagi susah. Lepas tu kita kata, alhamdulillah dia hadir semua usrah. Adakah itu menanda dia komit? Itu just menandakan dia taklah nakal sangat sampai boleh fly kan. Faham kan? So itu isu, kalau cara kita melihat indikator tu, kita tak faham indikator tu betul ke mereflect benda tu. Kan? Contohnya, once orang tu buat kerja dakwah, itu indicate dalam jiwa dia dah ada semangat nak dakwah. Tapi kalau rupanya the only reason dia buat dakwah tu sebab kita pikulkan jawatan yang banyak pada dia dan dia terpaksa function. Dia kata, alhamdulillah dia berdakwah. Belum bermakna kalau tak ada jawatan apa semua tu dia masih nak berdakwah. So kat situ kita kena faham apa beza indikator dan kita betul ke indikator tu indicate benda yang benar. So bila orang kerja KPI tu dia jadi macam tu je problem sebab dia akan nak kita set indikator. Yalah, dia kerja ke situ tapi objektif dia tak capai sebenarnya. So janganlah kerja KPI. So kerjalah macam contohnya kita kata kita nak latih dia commit. So apa yang kita bagi commit. Once dia commit semua benda, itu indikator lah kan. Bukan kita paksa dia hadir semua benda, lepas tu dia dah hadir. So, itu hadir sebab kita paksa kan. Sebab tu dia punya indikator yang bagus ialah kalau IPT tu agak okey sebab apa tau? Sebab orang tu agak bebas. Dia tak nak datang lah. So once dia datang, dia indikator yang agak bagus sebenarnya. Tapi kat sekolah ni anak sentiasa tertanya, apa indikator yang bagus? Sebab dia dah memang terkongkong kat situ kan. Macam apa indikator yang paling bagus sebenarnya? Kadang-kadang mungkin waktu cuti, tapi waktu cuti pun tak boleh sebab parent kat sekolah buat surat.
Kan kadang-kadang parent yang paksa dia pergi ataupun kadang-kadang dia nak pergi parent tak bagi kan, so dia susah kita nak tengok betul-betul kan. So wallahualam, ana just nyatakan problem statement lah. Now bila bincang semua benda ni, kita kata nak buat ni memang challenging lah, memang challenging tapi insyaAllah hopefully kita mengidamkan syurga dan kita rasa berbaloi lah semua benda tu dan bila kita menerima cabaran tu part of kehidupan, so begitulah. Now, satu lagi perbincangan yang agak interesting ialah bila anda berhadapan dengan orang-orang sekolah ni satu lagi yang full timer sebab bila merge kerja dan dakwah, dia jadi, anda perasan dia jadi agak interesting. Kalau macam Ana punya kerja dengan dakwah tak merge tau. Tak merge tu faham? Maknanya Ana kerja lecturer dan kerja dakwah Ana bukan part and parcel of kerja dia, walaupun anda ada mengada-ngada buat benda yang part of kerja lecturer anda tu untuk dakwah juga. So dia jadi macam ni tau, dia jadi macam habis kerja tu anda berlumba pergi ke buat usrah petang tu, lepas tu malam tu meeting, lepas tu usrah apa semua tu. Dia jadi macam, walaupun sebab anda perasan ni anda bandingkan dengan seorang ikhwah lagi lah, walaupun anda perasan maknanya kita habis waktu tengah malam tu sama, tapi somehow dia rasa tension tu lebih. Sebab bila dia satu, dia rasa dia punya permulaan tu pagi sampai ke malam, tak habis kan. Ana sepanjang pagi sampai ke petang tu, Ana tak sabar nak beraksi lepas tu. Faham tak? Di medan dakwah yang sebab Ana masa lecturer tu, jam tu kerja untuk Ana dapat duit untuk ni kan. So bila Ana tak sabar ke situ. Tapi dia yang kerja full time tu, walaupun kerja-kerja dia macam kerja teknikal, tapi dia dah rasa itu dakwah. So dia dah rasa exhaustion dia, faham? Walaupun time pulun tu sama, tapi mindset dia agak berbeza. So Ana tak tahulah cikgu rasa macam mana, sebab kadang-kadang perasaan tu rasa exhausted tu lebih. Ni based on ni kan, sebab dia punya psikologi tu begitu so Ana rasa faktornya salah satu tu sebab dia termerge dan dia tak perasan yang ni kerja ataupun dia memang sekalian. Itu satu. Keduanya Ana terreflect juga dalam konteks sebab Ana di UIA tu memang Ana sentiasa menggunakan segala peluang untuk ni lah, maknanya kalau pagi ada mad'u student yang ni, Ana nak sarapan dia, so Ana banyak cari ruang yang ada ruang daripada tak ada kelas je, Ana menyelit benda-benda macam tu kan. Dan dia taklah rasa macam, sebab Ana tak count sebagai burden lah. So Ana kata kenapa macam tu? Mungkin lah tu salah satu faktor lah mungkin sebab Ana masa final year di Unit 10 dulu, Nakib dah tanya macam, okay, hantar dia suruh masing-masing fikir lah, antum punya vision, antum nak sumbang kat mana dalam dakwah ni? Remaja ke, belia ke, mahasiswa ke, siasah ke, apa-apa lah, non-Muslim ke kan. So masing-masing Ana kata Ana memang dekat dengan jiwa mahasiswa kot. Lepas tu dia kata okay, dan cuba select pekerjaan yang paling sesuai untuk dakwah tu kan. Pada Ana mungkin kerana Ana, sebab Ana amat banyak habis masa untuk dakwah di IPT tau sebenarnya. Sebab maknanya kalau tanya Zaujah Ana, bila dia tengok Ana tu memang jaranglah Ana balik awal kan. Sebab habis je kerja memang terus jumpa student dan dakwah kat IPT tu almost setiap hari tu memang balik pukul 12 lah. Cumanya macam mana cakap, disebabkan the very reason Ana nak jadi lecturer tu untuk dapat student. So dia jadi macam semua kerja Ana untuk kejar student tu part of fulfilling the very reason Ana jadi lecturer in the first place. So Ana just kalau lah siapa-siapa yang dapat macam the very reason dia jadi cikgu tu untuk tengok anak-anak dia jadi apa, mungkin mood dia akan berubah lah bonding kenapa buat ni, sekolah suruh kan. Mood dia akan amat berbeza lah rasa, hopefully insyaAllah. Now, but at the same time ni Ana nak bawa ni lah sebagai beberapa kalam sebelum penutup ni. Semua familiar surah ni okay, alam nasyrah laka sadrak. Kat sini Allah mengungkit kan, alam tu bukankah bukankah nasyrah kami telah lapangkan dada kamu Kalau sampai situ je antum faham kan ni pasal apa? Kenapa Allah ungkit pasal lapang dada? Dia relate satu doa yang kita biasa baca apa? Rabbi shrah li sadri kan.
Kat situ Nabi Musa minta, ya Allah lapangkan dadaku, syarahkan dadaku. Kenapa dia minta? Sebab Allah suruh izhab ila Fir'aun innahu tagha kan. So kalau kita faham Rabbi syrah li sadri itu doa untuk dakwah kan. Walaupun sekarang ni biasa orang buat doa untuk belajar. Sebab tu Anas suka buat joke. Kenapa orang belajar? Kau ni baca doa ni sebab ingat cikgu tu Fir'aun ke? Tunjuk kan, sebab tu doa nak jumpa Fir'aun kan. Anyway, so kalau antum tengok doa tu semua je pasal dakwah, maknanya lapangkan dada, sebab bila nak jumpa mad'u yang bukan cacalan ni kadang-kadang data jadi sempit mudahkan urusan, lidah tu ni supaya dia faham mesej dakwah. Lepas tu minta Harun untuk bantu kan, semua mesej dakwah. So kat sini ni kalau kita perasan, Allah ungkit ni sebab Allah memang konteks dakwah aku lapangkan dada kamu, beban-beban. Kalau kita baca awal ni, Allah highlight tentang beban dakwah yang Nabi tanggung. Lepas tu sampailah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kat sini yang ana suka bawa penafsiran yang relate dengan konteks surah. Biasa penafsiran yang ni biasanya akan dibawa dalam konteks umum kan, dengan kesusahan ada kemudahan. Tapi kalau kita ambil al-us tu dia spesifik kan. Kalau kita ambil dari segi bahasa lah kan. Kalau anda kata okey, dengan kesusahan itu datang kemudahan. Dan yusran apa sebenarnya, maknanya kemudahan yang besar lah. Kalau kita macam tu kita kata Allah ungkit pasal beban dakwah Nabi hadapi, dengan kesusahan itulah akan datang kemudahan. Kesusahan apa? Kesusahan dakwah lah kan. Faham dia punya flow surah tak? Maksudnya Allah kata ni pasal beban dakwah yang kamu hadapi, dengan kesusahan itulah datangnya kemudahan. Dengan kesusahan itulah datang kemudahan. Maksudnya kesusahan dakwah itulah kalau konteks surah Kenapa benda ni dia penawar Nabi? Sebab Nabi struggle buat dakwah ni. Dan Allah kata, dengan struggle ni lah aku nak pergi syurga. Ni kalau pendekkan cerita tafsir kan. So dia jadi macam, dia mood tu tak jadi nak sedih lah. Sebab macam, yelah dengan struggle dakwah lah aku nak bagi ganjaran yang bukan ganjaran tu kan. So Ana rasa bila first time Ana dengar tafsir tu, until now dia sentiasa menjadi. Sebab once kita struggle je, bila baca surah ni macam kita bayangkan Allah kata, yelah dengan struggle dakwah ni lah aku nak bagi ganjaran yang tengah tunggu tu kan. So kalau kau tinggalkan ni tak dapat benda tu. Dia begitu dia moodnya begitu. Sebab tu dia sambung kan, Faiza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Sebab tu lepas tu selesai urusan tu, dah settle satu, tambah next urusan dakwah lagi, next urusan dakwah lagi kan. Konteks dia begitu sampai dah kemenangan. InsyaAllah. So dia berbaloi insyaAllah, sebab dengan kesusahan beban dakwah itulah Allah nak bagi benda yang besar Dan kemudian lagi satu ialah ini wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kat sini Anda suka tanya juga, dan kadang-kadang soalan provok ialah, betul tak ayat ni Allah kata kita kena seimbangkan dunia dan akhirat? Dan Anda ramai juga masa suka betul kan. Anda kata antum ni ya betul kan. So ayat ni tak menggambarkan seimbang, betul tak? Keutamaannya yang sebab word yang digunakan berbeza. Satu wabtaghi apa? Fi'il amal tu untuk buat apa? Maksudnya kena untuk kejar lah kan? Untuk kejar darul akhirah. Satu yang nak wala tansa, jangan lupa. So lain kan? Jangan lupa kejar ni, tapi jangan lupa ini. Bukan, kalau orang kita kan terbalik kan, kejarlah dunia, jangan lupa solat. Itu memang terbalik habis lah. Sepatutnya kejarlah akhirat, tapi janganlah lupa dunia kan. Now, manifestasi jangan lupa ni, ingat tak masa Abu Bakar infak kan, semua infak apa? Umar infak separuh, Abu Bakar infak semua kan. Lepas tu Nabi tanya apa? Kamu tinggal apa kepada anak kan? Tapi Abu Bakar boleh jawab kan, dia kata Allah dan Rasul apa kan. Tapi the fact that Nabi tanya ialah ni, jangan lupa nasib kamu kat dunia ni. Tapi Abu Bakar kata nasib korang settle. Sebab tu Abu Bakar seorang je yang boleh buat benda ni. Sahabat lain tak boleh jawab benda tu, sebab family dia masih memerlukan dunia lah. So janganlah infak semua. Tapi faham kan, maknanya jangan lupa tu janganlah sampai tak ingat langsung. Tapi jangan lupa tu bukan kerjaan. Keduanya pula ialah wabtaghi fima ataqallah. Apa maksud dia? Carilah, sebab wabtaghi darul akhirah tu kejar akhirat kan. Tapi fima ataqallah ni, dengan apa saja yang Allah bagi kamu, carilah akhirat. Poin dia macam tu kan. Maknanya apa yang saja Allah bagi ni sebenarnya dunia lah. Allah bagi kerja, rezeki, keluarga, kepandaian macam ni. Carilah
dengan semua yang Allah bagi ni akhirat. Tapi jangan lupa dunia. So itu pun in itself mengambil memang tak bukan balance pun, sebab semua kat dunia ni memang kita kena kejar akhirat. Tapi jangan sampai lupa langsung nasib dunia ni lah kan. So wallahu alam. So harapnya kita begitu. Dan insya-Allah ganjaran Allah tu amat berbaloi lah di akhirat nanti insya-Allah. So selamat meretreat, berbincang insya-Allah. Ni walaupun kalau ni sepatutnya gambar sisa lah, tapi nak tak tunjuk sebab anda cuba cari yang menutup Arab sempurna tu susah. Yang lagi ni anda cari orang gambar Arab lah kan, nampak gambar ni kan. Yang perempuan tak ada yang tu. So insya-Allah selamat beretreat, selamat membincangkan apa yang terbaik insya-Allah. Secara personal anak amat berharap dapat menyumbang lah. Bukan makna kata 60% ni, hanya kepada semua yang muslim tu walaupun mungkin jauh, tapi anything yang dirasakan nak jemput anak ke apa benda yang rasa ada manfaatnya, amat dialukan lah insya-Allah. Sebab dalam konteks sebab kami di IPT amat berbeza lah, walaupun macam ni ni cerita penutup Ana kebanyakan pengalaman di IPT memang kena bawa 02 sebab banyak yang masuk ini agak ramai yang sebab LKD tu 02 dia masuk 02. Tapi tak ramai yang daripada 02 tu sempat jadi 03 by the time grad. Tapi Ana ada tajmid baru, ada beberapa budak yang tak ada pernah usaha sebelum ni. Dia masa second year dia 02, dan third year ni dia dah nak ke 03 dah. So Ana rasa starting point tu agak kritikal lah, sebab dia macam cara dia starting point. Kenapa dia ikut surah from day one tu? Sebab Ana duk jaja nak tak bantu umat jadi jundi apa semua tu. So the very first langkah dia masuk surah tu memang cerita nak jundi. So every time halaqah tu Ana boleh pacu dia ke sana lah. Yang kes yang lain ni dia macam banyak perawatan tu yang lama. Which quite interesting lah. Tu sample case yang quite interesting. Walaupun tak, dia ni junior. Yang Ana bawa ni dah final year dah kan, usaha yang lain. Tak menidakkan ada juga yang walaupun Ana tak tahu sebab kat Malaysia ni yang selalu kalau di IPT tu nampak macam bendera sekolah dia tu tinggi sikit, Hidayah JB. So wallahualam apa resipi dia kat situ ni Ana pun tak tahu. Tapi Ana mengharapkan semua sekolah sebenarnya potensi dia besar. Adik-adik tu dalam sistem yang kita sendiri boleh susun. Dia berbanding macam sekolah lain yang ada cikgu ikhwah pun yang dia tak ada kuasa nak buat apa kan. Ana kena Qasim XUK, cikgu MRSM ke apa. Masa dia kat MRSM tu dia ikhwah dia tapi sebab dia bukan kontrol sekolah kan. So struggle dia lain macam lah nak buat kan. So in theory Ana rasa Muslim ni sepatutnya sebab kita yang boleh moldkan sistem tu yang terbaik. Hopefully harapan Ana kalau perlu apa ni macam ni. Ana rasa kami di IPT ni banyak experience dengan student, dan dulu Ana pernah berkarakter macam ni, selalu mengkondem sekolah ha. Apa sekolah ni budak-budak macam ni kan. Tapi Ana pernah datang ke Jeram sekali masa bila? Masa tu hantar ke? Ana tak ingat. Tapi masa dia buat dekat pejabat Cik Ikram ke Ana rasa. Lepas tu bila jumpa sembang baru Ana realise macam ni usaha ikhwah-ikhwah kat situ dah ada. Cumanya mungkin support yang tak cukup apa semua, maknanya dengan struggle dengan reality tu. Maksudnya dan Ana jadi orang yang faham lah. Biasanya orang condemn ni sebab kita assume orang tu tak buat kerja. Sama je macam kalau tengok orang pusat lah tak buat kerja. Macam biasanya condemn tu sebab kita ada assumption apa dia orang ni kan. Tapi bila kita turun ke mana-mana lapangan, kita akan perasan ada je ikhwan yang berhampa pula, cumanya mungkin tak cukup tenaga, mungkin tak cukup bantuan apa-apa kan. So from the perspective of orang-orang yang berpengalaman di IPT, Ana amat ni lah kalau ada apa-apa, sebab Ana rasa input IPT ni crucial untuk sekolah realise point mana yang sebenarnya boleh mengikat dia supaya sambung. Sebab dia sayang kita dah boleh cantik-cantik tapi lepas tu dia tak klik dengan IPT, lala dia tak jadi kat ujung tu, which is amat sayang lah kan? Amat sayang. So input-input tu ni, dan even kalau nak kita bawa mahasiswa turun ke apa pun untuk semangat yang berbentuk, sebab Ana rasa dia macam ni isu dia bukan isu ilmu sangat, dia isu cita-cita tu. Oh aku masuk universiti, Ana harap lepas ni LKD macam mana kita orang nak dia dah fikir macam mana nak mengubah orang lain, bukan
Sebab kadang-kadang kita menakut-nakutkan dia sampai dia rasa tu kan, kita kena bagi dia vision yang semangat-semangat sikit lah. Macam, oh kita boleh buat ni, kita boleh buat ni dalam sistem insyaAllah. So hopefully kami di FPT boleh bantu, dan insyaAllah sebab kita ni satu sistem sebenarnya. Dan kami pun sebenarnya memerlukan kawasan untuk bagi feedback, kenapa graduan ni kat FPT okey tapi kan. So dia macam tu lah, kita kena tahu. Oh, sebab tu kalau obviously dulu dia ada daurah BFG, kalau pernah dengar daurah Backfoot. So kadang-kadang ada perbezaan yang amat ketara antara realiti kat sini dengan balik Malaysia. So kena tune kan. Okey, balik Malaysia kena pandai berkomunikasi dengan pakcik-pakcik. Sebab kita kan lama muda-muda je. So sama juga kat sekolah ni, bila masuk kat situ, especially lagi sebenarnya kalau nak faham situasi kita kat Malaysia ni, antara sekolah dengan IPT dia ada matrix. Dan matrix tu lah biasanya amat mencabar sebab tak semua matrix ada ikhwah. Dan kadang-kadang dia ada gap antara masa dia habis sekolah dengan masa IPT tu. Dia seolah-olah macam dah setahun tak ikut usrah lah kan. So sekolah kita kan dia macam ni, tapi kita kata tapi dia macam ni sebab dia macam dah kan. So itu pun kita cuba ni lah kot. Harapnya ada komunikasi untuk membaiki supaya at least kalau tak ada pun kat situ dia nak masuk FPT tu, dia boleh refer pada cikgu yang kita boleh online ke dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang boleh buat benda ni, yang ada tenaga untuk buat benda ni FPT. Sebab rasa cikgu tu dengan sekolah tu pun dah habis lah. So tapi kalau info tu tak sampai, kami tak tahulah kan. Kalau anda di UIA Gombak tu, masa foundation di PG kita orang selalu turun. Tapi sekarang foundation dia dah jauh tu, kami tak ada information kan. So wallahu alam, tu saja. Harapnya bermanfaat insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.